Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Sekali lagi bersiaran untuk edisi hari ini 17 November 2023. Terima kasih kepada rakan penyampai berita pagi, berita di Sabah, di Sarawak, Kanta 744 dan juga Stadium RTM kerana meneruskan berita-berita yang terbaik untuk kami berikan kepada anda. Dan kini tiba giliran kami pada pagi ini. Saya Ridwan bersama dengan Raja Sufia akan bersama dengan anda untuk edisi hari ini sehingga pukul 10 pagi. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Dan sebelum tu kami mulakan salam Jumaat, salam hari buat semua umat Islam khususnya insya-Allah. Jadi hari ini 3 Jamadil Awal 1445 Hijri. Jadi diharapkan semua dalam keadaan baik saja insya-Allah, memperbanyakkan amalan kita, memperbanyakkan zikir dan juga doa khususnya di pagi Jumaat. Moga Allah memperkenankan doa-doa dan juga apa yang kita inginkan selama ni kan. Moga Allah permudahkan segala urusan kita insya-Allah. Dan pastinya doa kita terus kita berikan kepada rakan-rakan kita, adik-beradik kita, saudara kita yang berada di Palestin dan juga Gaza. Betul. Dalam menempuh hari-hari dan juga serangan yang telah pun dilakukan oleh Zionis sejak daripada 7 Oktober lalu, dan sedikit perkembangan untuk kita kongsikan kepada anda semua. Lebih 11,500 angka kematian telah pun dicatatkan akibat perang yang berlaku sejak 7 Oktober lalu, yang mana kita menyaksikan kekejaman tentera Israel dan Zionis terus mengebom tempat-tempat awam sehingga menyebabkan kematian yang berlaku lebih daripada angka yang kita bayangkan selama ini. Mungkin sedikit tetapi ini adalah angka yang betul. 11,500 adalah bukan satu angka yang kecil. Mereka telah pun membunuh jiwa-jiwa ini di Gaza. Ya, betul. Dan antara pecahan daripada 11,500 tersebut, itu termasuklah pecahannya 4,710 merupakan kanak-kanak dan 3,160 merupakan wanita. Menurut pejabat media kerajaan di Gaza pada Rabu, jumlah kematian membabitkan kaki tangan perubatan pula mencecah 200 orang. Sementara itu, 22 anggota pertahanan awam dan 51 wartawan turut terbunuh, manakala bilangan mangsa yang tercedera telah pun mencecah hampir 30,000 dengan kira-kira 70% daripadanya adalah kanak-kanak dan juga wanita. Sebanyak 95 bangunan kerajaan, 255 sekolah dan 74 masjid yang telah pun dimusnahkan oleh Zionis. Jadi sama-sama kita sentiasa doakan bagi saudara mara kita yang berada di Gaza. Ya, kita mungkin tidak dapat untuk ke sana bersama dengan mereka, untuk sama-sama kita membantu mereka mempertahankan apa yang perlu untuk kita mempertahankan, tetapi apa yang boleh kita lakukan adalah teruskan berdoa, teruskan dengan solat sunat kita, solat hajat kita. Moga Allah sentiasa bersama dengan mereka dan Allah memperkenankan doa-doa kita semua insya-Allah. Insya-Allah. Dan kita teruskan sedikit lagi dengan berita sekarang. Perdana Menteri kita berada di San Francisco dan ini merupakan satu berita gembira yang mana Malaysia dan juga Google menjalin kerjasama strategik, yang mana perinciannya Malaysia dan juga Google mengumumkan kerjasama strategik untuk mewujudkan peluang pertumbuhan inklusif kepada lebih ramai rakyat serta syarikat tempatan menerusi ekonomi digital. Jadi menerusi kenyataan selepas pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di San Francisco, Google berkata langkah berkenaan bagi membantu perniagaan dan semua saiz dapat meningkatkan daya saing digital melalui program kemahiran pelaburan dalam infrastruktur digital, inovasi kecerdasan buatan AI yang bertanggungjawab dan dasar mengutamakan awam. Baik, dan untuk menyediakan lebih banyak peluang latihan digital kepada rakyat Malaysia dari semua latar belakang, Google Cloud, Cloud Mile dan beberapa lagi menyediakan 5 kaedah pembelajaran digital tanpa sebarang kos, dan ia juga boleh diakses dan juga membuka kepada peluang pekerjaan untuk pekerja mahir sebanyak 300,000 rakyat Malaysia menjelang tahun 2026. Bukan angka yang kecil. Betul. Kita melihat peluang pekerjaan di Malaysia ini terus dibuka. Okey. Selain daripada itu juga, ini adalah berkaitan juga dengan pelaburan yang masuk di Malaysia sebanyak 5.8 bilion ringgit Malaysia yang telah pun dipersetujui oleh syarikat Innovix Corporation. Ya, ia termasuk juga kemudahan pembuatan pertama yang bernilai 315 juta dengan rakan kongsi YBS International Berhad. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata pihaknya mengalu-alukan keputusan strategi Innovix membuka kilang di Pulau Pinang yang akan beroperasi pada tahun hadapan, dan antara yang lain juga Innovix beribu pejabat di Amerika Syarikat serta mempunyai rangkaian di India, Korea dan juga Malaysia. Aplikasi teknologi bateri Innovix digunakan secara meluas merangkumi peranti komputer, internet pelbagai benda dan juga kenderaan. Itu dia beberapa berita gembira yang kami kongsikan kepada anda langsung daripada San Francisco. Dan sekarang sedikit
sedikit berita sukan tahniah diucapkan kepada pasukan Harimau Malaya kerana telah pun berjaya menumpaskan pasukan Kyrgyzstan 4-3 pada perlawanan kelayakan sukan Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia 2027 semalam. Dan kita menyaksikan kebanggaan ini apabila kita berjaya untuk menewaskan pasukan yang berada dalam ranking yang lebih atas. Malaysia pada ranking 137 kita menewaskan Kyrgyzstan pada ranking 93 dunia kalau saya tak silap. Dan ini merupakan satu pencapaian yang amat kita gembirakan. Dan seterusnya juga pasukan berbasikal wanita lebuh raya telah pun berjaya untuk securekan satu slot ke Olimpik Paris 2024. Skuad berbasikal lebuh raya wanita dapat slot ke Olimpik Paris dan slot berkenaan diraih susulan kejayaan pelumba negara pada kejohanan berbasikal lebuh raya Asia ACC 2023 Thailand pada Jun lepas. Menurut Presiden Persekutuan Berbasikal Kebangsaan Malaysia, Datuk Abu Samah Abdul Wahab, pihaknya akan menentukan pelumba mana yang layak mewakili negara pada Tamasya Paris tahun hadapan. Dan juga untuk pengetahuan semua, kali terakhir skuad berbasikal lebuh raya kebangsaan mempunyai wakil di pentas Olimpik adalah pada edisi 2012 di London menerusi dua pelumba lelaki negara iaitu Adik dan juga Amer Mustafa. Jadi kita doakan supaya kem negara untuk Sukan Olimpik 2024 beroleh kejayaan dan juga usaha kita dan juga impian kita untuk mendapatkan pingat emas pertama terus kita capai. InsyaAllah. Baik, dan seterusnya kita nak berhenti berehat seketika. Sekembali nanti banyak perkongsian yang menarik akan kami sajikan kepada anda. Kita berehat dulu, kembali lagi selepas ini. Dan kita harus sampaikan kepada kawan-kawan kita, baik orang Islam atau orang Cina atau India, Sabah atau Sarawak, isu ini isu bersama. Sampaikan kepada mereka mengapa kita suarakan dengan begitu lantang. Kerana orang mati dibunuh, anak-anak kecil dibunuh, wanita dibunuh, rumah dibedil, dimusnahkan, rumah sakit dirobohkan. Mana mungkin kita bicara dengan aman dan tenang? Saya dikritik sekarang, mula diserang oleh beberapa kalangan Eropah, Amerika Syarikat dan tentunya Israel. Saya beritahu, selagi saya diberi mandat oleh rakyat, saya tidak terima ugutan itu. Kita lawan tetap. Kami tahu, don't ever think of threatening us. Malaysia is a fiercely independent country. We decide what is right. We understand the meaning of freedom. We are with the Palestinian people in their struggle. Yesterday, today, and tomorrow, inshallah. Baiklah, kita akan berkongsi siaran ini bersama dengan rakan kami di Kelantan FM, DJ Aina. Ya, DJ Aina akan berkongsi berkenaan dengan lawatan kerja di RTM Kelantan. Jadi kita nak tengok macam mana, nak dengar juga macam mana situasi di sana. So terus kita bersama dengan DJ Aina yang telah pun bersedia untuk berkongsi. Silakan. Jemput daripada beg. Pijak semut pun tak mampu. Macam-macam pesing lah. Dia penting sekali. Terima kasih kepada rakan penyampai di Selamat Pagi Malaysia, Ridwan dan Raja Sofia. Tak lupa buat pendengar setia Kelantan FM dan penonton SPM pagi ini. Salam Malaysia Madani, salam cerah pagi dari Tanah Cik Siti Wan Kembang. Untuk semua, saya DJ Aina dan Alhamdulillah cuaca di sini pun macam biasalah. Sekejap hujan, sekejap panas, sekejap hujan tak berhenti macam awak lah. Sekejap je rubah hati. Okey, apa pun, bila hujan berpanjangan ni akan menyebabkan datangnya pula musim banjir kan, ataupun kalau Kelantan sebut musim boh. Kalau di Kelantan sekarang menuju
menuju ke musim boh, RTM Kelantan pun sedang menuju ke musim teruja. Teruja kenapa ni? Teruja nak menyambut kedatangan Ketua Pengarah KP Penyiaran, Jabatan Penyiaran Malaysia dan Delegasi Penyiaran Pengurusan RTM untuk mengadakan lawatan kerja ke RTM Kelantan. Jadi bila orang ternama yang melawat kita ni, perasaannya lain dari yang lain. Rasa teruja bercampur dengan gemuruh yang tak dapat nak digambarkan perasaan tu. Tapi alhamdulillah semua persiapan berjalan dengan lancar dan kita hanya menantikan ketibaan Datuk KP dan pengurusan Jabatan Penyiaran Malaysia untuk sampai ke RTM Kelantan nanti, yang mana dikabarkan esok dah ada di Kelantan, insya-Allah. Dan sebenarnya untuk makluman penonton dan pendengar semua, Kelantan FM ada 3 program yang berlangsung secara serentak pada 19 November nanti. Yang mana pada waktu pagi jam 10 pagi nanti, 10 pagi 19 hari bulan nanti, rombongan Datuk KP akan ke rumah seorang penyanyi veteran iaitu Azizi Zakaria sempena dengan program Kelantan FM Ambil Peduli. Dan program Cakna Kelantan FM ni sebenarnya sudah pun dibuat dari awal tahun 2023 lagi, yang mana bertujuan untuk memberi sumbangan kepada artis tempatan yang memerlukan, yang mana mereka ni juga dulu dah banyak memberi sumbangan dalam industri seni tempatan. Dan diucapkan jutaan terima kasih juga kepada penyumbang untuk program ini iaitu iMedical dan juga MZ Gold bagi melancarkan lagi program ini. Dan selesai saja program di belah pagi, rombongan Datuk KP akan hadir pula ke program Meet and Greet Kelantan FM bersama dengan pengiklan yang diadakan di Tok Aman Bali Resort Pasir Putih. Dan program ini dihadiri dengan pengiklan Radio Kelantan FM dan juga pelanggan-pelanggan yang berpotensi untuk membeli iklan. Dan sedikit sebanyak sebenarnya program ini dapat memperkenalkan antara pengiklan-pengiklan yang terus setia bersama dengan Kelantan FM dalam meluaskan lagi empayar perniagaan mereka. Dan yang dinanti-nantikan ialah acara kemuncak pada malam 19 hari bulan yang mana bertemakan retro. Di mana acara ni ialah acara Gilang Gemilang untuk sambutan Jubli Intan Kelantan FM yang ke-60. Dan kemeriahan pada malam itu dimeriahkan dengan pelbagai persembahan nyanyian oleh artis tempatan dan aktiviti-aktiviti yang menarik. Dan malam itu akan menjadi satu malam rahmah mesra antara Datuk KP bersama dengan kaki tangan Kelantan FM. Jadi saya rasa setakat ini saja yang dapat saya kongsikan dari Kelantan FM. Kita kembali bersama rakan penyampai. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih banyak-banyak DJ Aina. Itu dia sedikit perincian berkenaan dengan lawatan Ketua Pengarah RTM ke Kelantan FM. Ya, betul. Okey, dan seterusnya kami juga nak kongsi pada anda berkenaan dengan satu kapsul iaitu Biar Betul. Jadi kita nak kongsi pada anda berita-berita yang sahih dan betul je. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Syed Saddiq ni Pak Kih 7 tahun kena. Jentera-jentera kerajaan, SPRM, lepas tu hakim-hakim ni telah dikontrol oleh kerajaan PMX yang memerintah negara kita pada hari ini. Tular di TikTok, ucapan seorang pemimpin pembangkang mendakwa institusi kehakiman negara dikawal Perdana Menteri. Tuduhan dilempar ketika Majlis Pelancaran Jentera Pembangkang sempena pilihan raya kecil Parlimen Kemaman. Dakwanya, keputusan mahkamah dipengaruhi kerajaan. Semakan pasukan Biar Betul mendapati dakwaan itu adalah fitnah. Tomahan dipercayai sengaja direka bertujuan meraih sokongan pengundi. Pada masa sama, cuba mencetuskan sentimen negatif terhadap kerajaan. Dan ini buktinya. Kita kena berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan 040 pada 2 Disember nanti majoriti berlipat ganda untuk beri signal kepada kerajaan pusat bahawasanya Melayu tidak bersetuju dengan cara pemerintahan kamu. SPRM, salah satu agensi yang dituduh dikawal Perdana Menteri, tampil memberi penjelasan. Tegas badan itu, tuduhan terbabit adalah tidak berasas. Ini kerana SPRM adalah sebuah badan yang diperkasa undang-undang untuk beroperasi dengan bebas. Bagi mengelak fitnah terus melarat, laporan polis dibuat agensi puakkuasa itu. Henti budaya fitnah, amalkan politik matang. Penyebaran perkara seumpama merupakan kesalahan jenayah.
Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baiklah, kembali ke studio Selamat Pagi Malaysia dan sekarang kita akan berkongsi kepada anda semua persediaan kita untuk menghadapi monsun Timur Laut bersama dengan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Ya, betul. Dan saya kenalkan bersama dengan kita di studio iaitu Tuan Abdul Wahab Haji Rahim merupakan Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin Tuan kita boleh mulakan dengan kesiapsiagaan APM untuk menghadapi monsun Timur Laut yang telah pun berlaku sekarang ini. Baik, pertamanya terima kasih banyak kepada RTM ruang dan peluang untuk kita share kepada masyarakat lah. Apa dia persiapan especially daripada APM lah. Sebaik saja monsun Timur Laut tu diumumkan bermula. So monsun ni karakteristik dia macam kita dah sedia maklum lah. Hujan ataupun cuacanya akan menjadi semakin basah lah kan. Dan kesan daripada itu antaranya ialah akan berlaku bencana terutamanya banjir ataupun tanah runtuh. Jadi saban tahun ni pihak APM ni ada dua peranan dia. Pertamanya sebagai agensi dipanggil agensi responder yang akan buat kerja-kerja evakuasi jugalah, kerja-kerja penyelamatan. Di samping menjadi sekretariat ataupun urustia kepada jawatan kuasa di pelbagai peringkat, sama ada peringkat daerah ataupun peringkat negeri. Jadi peranan kita tu semakin aktif apabila di-announce saja monsun tu. So kita pun telah bersedia dari segi past experience lah. Kita projek juga apa yang akan berlaku ke depan berdasarkan pada pengalaman yang lalu lah. So lebih kurang dalam 5,000 anggota itu telah kita sediakan untuk senario sebegitu kalau berlaku di pelbagai tempat, terutamanya di negeri-negeri yang sering berlaku bencana banjir. Sebab sekarang ni bila cuacanya berubah-ubah, sangat berubah, pihak ni sedia maklum lah. Tetapi fokus kita ialah dalam apa juga dia punya kompleksiti bencana tersebut, terutamanya bencana dia panggil banjir lah. Dalam kes Malaysia ni banyak banjir, tanah runtuh sedikit. So lebih kurang dalam 5,000 lebih ataupun hampir 6,000 kalau spesifik 5,637 aset yang kita standby, yang APM punya lah. Tetapi sebagai urus dia lebih daripada 10,000 lah aset sebab kita ambil pelbagai agensi. Dengan fokus kita pada kawasan-kawasan yang kita telah diramalkan berlaku bencana lah daripada sumber-sumber Malaysia, Jabatan Pengairan Saliran semua. So insya-Allah dari segi persiapan agensi terutamanya APM lah, saya boleh bagi tahu bahawa we are there untuk melaksanakan kerja-kerja itu. Tetapi kita juga sedar bahawa sepanjang kita melaksanakan pengurusan bencana terutamanya bencana alam ni, crucial part ialah rakyat sebenarnya ataupun komuniti. Sebab itu banyak inisiatif yang kita buat, terutamanya apabila APM memperkenalkan, dia panggil kampung siaga. Kampung siaga ni maknanya kampung tu kita identifikan kawasan hotspot, dan kampung tu dalam kawasan hotspot, dan kita buat banyak program kesiapsiagaan di kampung tersebut. Niatnya supaya mereka ini bersedia sekurang-kurangnya untuk membuat kerja-kerja respon awal itu sendiri tanpa dia menunggu bantuan sampai. Sebab dia punya kita cuba untuk membawa naratif itu di dalam pengurusan bencana. Sebelum ini mungkin kita bagi seolah-olah macam persediaan kita, persediaan agensi. Sekarang ni kita nak establishkan kemampuan komuniti. Kemampuan komuniti untuk at least dia sustain certain period lah. Certain period. Jadi APM memperkenalkan. Pelbagailah agensi lain pun juga memperkenalkan, NGO memperkenalkan. Niat dia satu bahawa oleh kerana kompleksiti bencana, terutamanya bencana banjir, semakin kompleks, kemudian tu frekuensi dan kekerapan pun makin kerap. Pilihan dia tak ada. Pilihan dia ialah masyarakat harus sedar bahawa keupayaan mereka sendiri itu akan menyebabkan kita punya
dia panggil peratusan kejayaan itu lebih tinggi. Banyak kalau saya nak bagi insiden-insiden lalu itu menyebabkan kita semakin sedar. Contohnya kalaulah dibuat beberapa program, APM adalah program dia. Saya kata tadilah kampung siaga programnya. Lepas tu kita buat juga op ramah. Contoh op ramah ni op kesedaran lah. Kita turun semasa ini. Hotspot ni kita turunkan anggota kita, pegawai kita. Tetapi apabila kita turunkan itu, tuan-tuan dan puan semua, tujuan kita turunkan ialah bersama-sama kita menyebar luaskan maklumat itu, kesedaran itu. Dia bukan bila kita turun tu kita macam kita tak ada kerja, tak. Kita nak bagi tahu betapa betapa pentingnya pihak masyarakat di peringkat awal ni berikan mereka sedar. Contoh kalau hujan berterusan, kawasan tu tak pernah banjir. Tapi kawasan hujan berterusan, ada tak perasaan risau tu? Wujud perasaan risau tu pada kita ada kesedaran. Betul. Kan Kalau langsung tak ada perasaan risau tu, kita takutlah tu. Bahaya juga tu. Sebab kita fikir kita tak pernah kena kawasan ni tak pernah jadi. Kita fokus kepada ini kesedaran kita sekarang ni, macam saya cakap awal tadi, oleh kerana kompleksiti bencana tu semakin lain, dia punya kerana inilah cuaca kita, climate change. So kawasan yang mungkin belum pernah, mungkin akan berlaku. Betul. Satu, okey, kita ambil jadi yang perlu ada persediaan. Exactly. Yang ini ni, yang kesedaran ni satu. Yang kedua, okey, terlampau selesa atas perkara berlaku pun satu hal. Kami dah biasa banjir. Jadi bila kami nak buat proses evakuasi awal, kita minta supaya berpindah awal. Kerana keselesaan dia tadi itu menyebabkan dia kata, kami biasa, ini biasanya 2 kaki. Tak tinggi mana. Ini satu challenge yang kita berdepan, yang kita minta masyarakat sedar. Aset, walaupun saya sebut tadi aset kita lebih kurang dekat 6,000, kalau kita kumpul sebuah lebih daripada 10,000. Tetapi penggunaan nanti dengan masa penggunaan itu, ini pengalaman kita beroperasi lah kan. Contohlah kita ambil Taman Seri Muda dulu lah kan. Kita ambil lah Taman Seri Muda dulu kan. Aset kita banyak, dekat Lembah Kelang banyak. Bukan tak banyak. Betul. Kenapa tak sampai Taman Seri Muda? Kena ingat dekat highway stuck. Kan? Itu realiti. Jadi yang boleh lepas kat sana banyak itu je. Jadi pilihan tepat dia apa? Kesedaran kita kalau berlaku, kebergantungan kita kepada bantuan itu, kita try kurangkanlah. Let kita ready. Sebab sekarang ni program banyak dilaksanakan. Jadi saya bukanlah tujuan untuk beritahu bahawa masyarakat tak sedar. Tak, saya nak increasekan kesedaran dulu. Betul. Challenge kita itu. Betul. Challenge kita sebab mentaliti kita nanti kita akan menunggu. Lagilah zaman sekarang kita angkat je handphone contohlah, kita menunggu betapa lambatnya. It's not that. Dia tidak membantu kita untuk kita sendiri nanti selamat. Dia tak membantu. Jadi saya mohon sangat-sangat kami dekat ini banyak. Nanti ada tambahan aset lagi. Pada lebih kurang dalam 22 bulan nanti ada tambahan aset lagi. Ini maknanya komitmen pihak agensi. Agensi lah terutamanya APM lah. Tambah lagi aset kan. Tambah lagi aset. Boleh tak dia menyelesaikan? Tak, saya masih percaya keterlibatan anggota secara aktif di dalam perancangan itu akan menyebabkan kejayaan tinggi. Saya ambil contoh siapa yang tinggal kampung di Hulu Tembeling, bila kita tanya kat dia kan macam mana dia boleh survive kan without kita punya membantu awal, because they know that dia tak boleh rely on bantuan. Paling dekat dia mungkin daripada bandar untuk Kuala Tahan agaknya kan. Itu kan accessibility dia kepada aset tersebut. Exactly. Aset itu di mana dan juga tempat ataupun hotspot kawasan banjir itu bagaimana, accessibility-nya bagaimana? Baik. Okey, based on pengalaman tu, aset-aset kita berada kawasan hotspot lah. Kita letak di kawasan hotspot lah. Kawasan hotspot ni berkurang dalam mengikut penilaian kami ni berdasarkan pada data yang kita dapat daripada pelbagai agensi tadi, berkurang dekat 6,000 lah, 5,000 lebih lah kata hotspot tu. Hotspot tu kita dah narrow down dah kita punya distribution of asset di kawasan tersebut lah. Then again, aset kita tidak mencukupi kalau berlaku secara serentak. Tetapi itulah saya kata tadi, masyarakat saya harap sangat terlibatlah secara aktif. Aktif maksud saya apa? Kesedaran bahawa mereka sendiri harus menjadi players, the main players semasa operasi itu berlaku. Sebelum operasi itu lagi bagus, kita dah tahu hujan berterusan, rasa risau itu menyebabkan kita mungkin akan berlaku, menyebabkan kita mengambil tindakan. Sama ada kita nak berpindah kawasan kita kenal pasti dah, ataupun kita menghubungi. Betul. Dua kadar kerisauan itulah. Jadi kita
sangat-sangat ni lah saya bagi pihak APM lah dan juga Sekretariat Pengurusan Bencana di peringkat negeri daerah saya ingat yang kami laksanakan kerja yang sangat kritikal lah. Pada saya label yang kritikal adalah label apabila berlaku insiden itu. Masa itu segala perancangan kita apply kat bawah, berjaya tak berjaya kena buat je lebih kurang itu. Betul. Jadi platform yang APM bagi ini hadir hari ini saya nak tekankan sekarang ni degree kejayaannya adalah kepada masyarakat lah. Masyarakat perlu mainkan peranan yang cukup penting. Bukanlah kita kata kita nak lepas tangan kita. Tidak. Usaha tu semakin ditingkat. Saya kata tadi 22 bulan tambah aset lagi. Dia kena bersama-sama lah sebenarnya tuan. Mesti. NGOs, individu yang berminat untuk menjadi sukarelawan semasa bencana. Mungkin dia timbul masa itu. Tapi sekarang dia dah sedar dah bila saya cakap macam ni. Yang bagusnya dia koordinasikan. Kan? Koordinasi dengan pihak-pihak lain, dengan bomba, polis, bagaimana? Itu ada platform dia. Ada platform, saya kata tadi, melalui Jawatan Kawasan Pengurusan Bencana. Kita ada di peringkat pusat, negeri, daerah. Koordinasi itu berlaku. Mesyuarat dibuat, drill dibuat. Itu dilaksanakanlah. Cuma apabila kita kata penglibatan masyarakat ni, kita nak supaya semakin aktif lah. Dan setakat ini bagaimana maksudnya penglibatan masyarakat dalam menyampaikan ceramah ni, kerana kita faham bila situasi ini kadang-kadang tak ramai yang akan hadirkan diri untuk faham. Tapi sekarang ni bagaimana feedback daripada masyarakat sendiri? Alhamdulillah, kita kena berbaik sangka lah saya. Berbaik sangka ni menyebabkan stamina kita sentiasa ada lah. Kadang-kadang bila kita buat program tu, jurulatih kita katalah kita ada jurulatih ataupun pengajar kita 7 orang, 12 orang. Kehadiran berapa banyak tu kita tak ambil lah. Kuat sangat lah. 1-2 orang ada pun okey lah. Tetapi bagi kawasan yang pernah melalui episod itu, kesedaran dia tinggi lah. Yang challenge kita tu kawasan yang belum pernah. Betul. Sebab sejarah pada dia tu lah. Sejarah tu belum pernah berlaku sepanjang dia menyewa di situ kan, dia duduk kat situ kan. Challenge kita bila kita convince supaya attend satu. Target kita, mereka yang dirasakan akan berada di rumah, maknanya di rumah lah. Rumah mereka, itu target kita lah. Yang bekerja di luar tu kadang-kadang dia punya husband dia bekerja ataupun wife bekerja yang tinggal kat kawasan itu. Harapan kita mereka itu yang kita nak supaya dia menjadi ada ilmu untuk at least membuat pemindahan sendiri itu awal lah. Bagaimana? Adakah latihan diberikan kepada masyarakat yang ingin menjadi sukarelawan kepada APM dalam isu ini, isu monsun Timur Laurit? Ada 2 platform masyarakat boleh mendapat latihan melalui inilah. Pertamanya menjadi sukarelawan. Satu. Yang kedua tadilah saya kata tadi kampung siaga. Kita pergi kepada kawasan hotspot. Kita buat program antaranya kursus-kursus yang berkaitan. Kursus rawatan kecemasan, renjatan, all the thing like that lah. Drill juga dibuat di kawasan-kawasan tersebut. Jadi InsyaAllah lah yang itu memang kami akan teruskan sebab kita dah semakin yakin bahawa bencana ni tidak mungkin akan kita lah, there are no single agencies yang boleh letak banyak equipment, banyak manpower, banyak apa kalau masyarakat tu. Sebab saya kata kompleksiti dia apabila kami pergi beroperasi di kawasan tersebut, yang lebih mahir dia punya flow kawasan itu adalah masyarakat dia. Betul. Saya cakap yang lebih balik, tahu kan. Saya cakap baliklah yang Taman Seri Muda. It's okay lah bagi dulu rumah teres tingkat menjadi keutamaan pada kami penyelamat. Sebab board kita limit, masa limit. Jadi we have to prioritize the setingkat dulu. Yang 2 tingkat harapan kita dia boleh naik ke atas. Naik ke atas. Waiting for masyarakat tak faham, dia fikir kami dilalu je. Kami tak diambil. Jadi benda-benda macam ni kadang dia menyebabkan kalau you faham, maknanya you during that particular time you naik ke atas. Betul. Waiting for us to next trip kita ambil. Jadi tak adalah salah menyalah kita. Kan kita berusaha untuk sama-sama membantu lah. Maksud saya bukanlah saya nak defend bahawa kami tak, you are not performing well during that particular. It's not that. Dalam masa pengurusan bencana ni, pandangan saya every single players itu main peran, terutamanya masyarakat. Memainkan peranan yang cukup penting untuk menyelamatkan nyawa dan juga orang sekeliling lah. Paling teruk pun simpati kepada orang yang melaksanakan kerja. Sekurang-kurangnya, betul. Kita kembali kepada masyarakat. Kesedaran masyarakat itu sendiri perlu peka terhadap situasi yang
berlaku, terutamanya kalau anda berada di kawasan hotspot banjir. Terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita pada hari ini. Timbalan Pusuruhjaya PA Abdul Wahab Haji Rahim, iaitu Timbalan Ketua Pusuruhjaya Operasi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, dalam berkongsi kepada kita semua bagaimana kesiapsiagaan APM dalam memantau kawasan berisiko banjir. Dan kita terus saja ke cerita pagi di negeri Perak. Rakan kami Saiful sudah pun bersedia. Ini adalah berkaitan dengan fasa rawatan strok di pusat strok. Ya, silakan. Baik, pusat strok ini adalah yang pertama di Perak dan telah pun dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad pada 28 Oktober yang lepas. Jadi pusat ini turut memainkan peranan untuk membantu sektor perubatan awam di negeri ini dalam khusus rawatan strok. Jadi untuk pagi ini kita nak bersama dengan Datuk Dr. Zakaria Abdul Kadir, iaitu pakar neurologi, untuk berkongsi sedikit tentang rawatan dan juga proses pemulihan strok. Jadi doktor, secara ringkas doktor, mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana proses rawatan dan juga pemulihan pesakit strok di pusat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, bagi pesakit, ingat bila kena strok tu kena segera pergi ke hospital. Dan gejala-gejala strok tu, tanda-tanda strok tu, ingat be fast. Bila kita balance, kita punya imbangan kita lari, mata kita tak nampak, muka kita herut, kebas, lemah tangan atau kaki, atau percakapan kita, pertuturan kita jadi telo atau kita tak boleh bercakap. Dan itulah masanya untuk kita menghubungi hospital secepat mungkin. Penilaian awal akan dilakukan oleh pakar kecemasan. Apabila penyakit itu memang confirm yang stroke, pakar kecemasan akan memaklumkan kepada sektor atau stroke team untuk pengaktifan dan menghantar pesakit ke CT scan room untuk pembahasan CT scan secepat mungkin. Selepas CT scan, pesakit akan dibawa balik ke bahagian kecemasan dan untuk menjalani rawatan. Masa itu penilaian akan dibuat sama ada pesakit itu sesuai atau tak sesuai untuk diberi rawatan trombolisis, yang mana rawatan untuk mencairkan darah yang sumbat itu. Pesakit akan dibawa ke stroke unit untuk pemantauan dan rawatan susulan. Kita akan ada beberapa rawatan seperti fisioterapi, occupational therapy, speech therapy dan juga rehabilitasi. Baik doktor, mungkin orang ataupun penonton di luar sana mungkin nak tahu juga, apabila mereka sekiranya berhadapan dengan pesakit strok ini ataupun ada antara saudara mara mereka yang menghadapi strok secara tiba-tiba, bagaimana pertolongan cemas boleh mereka berikan? Biasanya sakit stroke ni tak adalah terlalu cemas macam sawan dan sebagainya, tetapi kalau dia dapati pesakit tiba-tiba lemah atau tak boleh bercakap, atau kadang-kadang kita stroke ni banyak berlaku waktu pagi, yang mana apabila pesakit dijumpai jatuh daripada katil atau jatuh dalam bilik air dan sebagainya. Jadi sebaik-baiknya pesakit ditempatkan di tempat yang selamat, yang selesa, terus panggil ambulans. Untuk yang terakhir sekali Datuk, bagaimana langkah pencegahan boleh dibuat oleh masyarakat kita untuk mencegah serangan strok ni? Ini memang penting. Prevention is better than cure. Jadi kita mesti mencegah sebelum dia sakit. Dan prevention ni, pencegahan ni ada yang kita panggil primary atau secondary lah. Primary itu sebelum pesakit kena stroke. Apabila pesakit kena stroke tu, kita tengok faktor-faktor risiko stroke tu. Yang pertama, yang paling kerap sekali ialah darah tinggi. Boleh dikatakan 70% pesakit yang kena stroke tu menghidap penyakit darah tinggi. Yang kedua, kecil manis. Yang ketiga, kolesterol lah. Dan pesakit-pesakit yang ada penyakit jantung apa semua mempunyai risiko yang tinggi untuk stroke. Dan kalau kita tengok lifestyle factor kan, yang paling utama sekali merokok. Dan yang kedua ialah inactivity lah, pasal dia menjalankan cara hidup yang sedentary, tak ada exercise, tak ada apa kan. Itu pun merupakan risiko pada stroke, kerana prone untuk jadi obesity. Dan obesity pun salah satu faktor, walaupun dia satu faktor yang lain juga kalaupun dia exercise, tapi obesity pun merupakan satu faktor yang mustahak yang boleh menyebabkan stroke. Tapi kalau pasien dah
kena stroke, dia boleh dapat stroke lagi. Kali kedua, kali ketiga dan sebagainya. Jadi pesakit tu kenalah makan ubat cair darah, sama ada antiplatelet atau anticoagulant. Ini penting sebab makan ubat tu boleh mengurangkan risiko stroke berlaku lagi. Jadi itu dia penjelasan daripada Datuk Dr. Zakaria mengenai rawatan dan juga proses pemulihan stroke ni. Jadi saya harap dapat memberikan sedikit informasi kepada anda semua di rumah ya. Jadi saya kira itu saja yang boleh saya kongsikan untuk cerita Pagi Perak. Kita kembali semula ke studio. Terima kasih banyak-banyak Saiful, cerita pagi di negeri Perak. Dan sekarang SPM Sains ini ada 4 berita ringkas untuk saya kongsikan kepada anda. Kita mulakan dengan berita ini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima bayaran zakat perniagaan bernilai lebih 65 juta ringgit bagi pihak Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib. Bayaran zakat itu untuk tahun 2022 dan juga tahun 2023 daripada 16 syarikat korporat. Ia bertujuan menggalakkan syarikat lain turut membayar zakat perniagaan, seterusnya membantu lebih ramai golongan asnaf di wilayah persekutuan. Selain itu, PPZ Mawib turut memaklumkan kutipan zakat perniagaan tahun ini sehingga Oktober merekodkan lebih 100 juta dengan 3,504 pembayar. 1,810 pelancong benua Eropah dan Amerika tiba di Langkawi Cruise Terminal LTC di Tanjung Malai, Langkawi. Kesemua mereka tiba menerusi kapal persiaran mewah Norwegian Jewel dari Norway. Lembaga Pembangunan Langkawi Lada dalam satu kenyataan berkata 14 kapal persiaran mewah bakal membawa masuk 22,000 pelancong asing ke pulau pelancongan bermula November hingga akhir Disember. Manakala 28,000 lagi pelancong antarabangsa bakal tiba menerusi sekurang-kurangnya 18 kapal persiaran mewah bermula Januari hingga Mei tahun hadapan. Perkembangan ini memberi petanda positif kepada industri pelancongan tempatan untuk kembali pulih dari keadaan sukar menjelang suku kedua tahun hadapan. Satu konvensyen bakal dianjur Arkib Negara bagi mengumpul bahasa kolokial atau bahasa percakapan harian dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Konvensyen akan dilaksanakan menerusi siri jelajah seluruh negeri. Menurut Ketua Pengarahnya, Datuk Jaafar Siddiq Abdul Rahman berkata, Malaysia sangat kaya dengan pelbagai bahasa kolokial. Justru hasil konvensyen tersebut akan dibukukan. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian bicara bahasa kolokial melestarikan keberdayaan bahasa komuniti Gebang Logat Utara di Kangar. Sukan Orang Pekak Malaysia SOPMA 2023 bakal membuka tirainya pada 3 Disember ini di Kuala Lumpur. Presidennya Ong Shin Ruen memaklumkan bagi edisi ke-21 ini segala persiapan dari segi venue dan peralatan-peralatan khas telah pun lengkap. Sukan untuk golongan OKU pendengaran yang setaraf dengan Sukan Malaysia ataupun SUKMA bakal melibatkan lebih 1,000 peserta dan sukarelawan dari seluruh negara. Kali terakhir kejohanan itu diadakan ialah di Ipoh, Perak pada tahun 2018 sebelum ditangguhkan akibat COVID-19. Itu dia 4 berita ringkas dapat saya kongsikan kepada anda semua menerusi SPM sana sini. Dan sekarang kita akan ke negeri Pulau Pinang untuk cerita pagi di negeri Pulau Pinang. Rakan saya Sharmila sudah pun bersedia. Sharmila, silakan. Baiklah, terima kasih. Saya kini berada di Pangkalan Udara Wilayah Utara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM di Bertam Kepala Batas. Dan untuk makluman, di sini esok 18 November dan 19 November akan berlangsungnya hari terbuka sempena Majlis Perasmian Pangkalan Udara Wilayah Utara ini dan juga sambutan Jubli Bahagian Udara JBPM. Jadi untuk memperincikan lagi mengenainya, saya kini bersama dengan Komander Pangkalan Udara Wilayah Utara iaitu Penolong Putrajaya Bomba Faizal Izani Azizan. Okey, jadi Tuan, boleh cerita mengenai aktiviti yang bakal berlangsung esok dan persiapan-persiapan yang sedang dijalankan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mila. Dari peringkat Pangkalan Udara Wilayah Utara, kami amat mewar-warkan perkara di mana kita akan mengadakan hari terbuka sempena sambutan perasmian Pangkalan Udara Wilayah Utara JBPM yang akan dirasmikan oleh TYT Penang
dan juga sambutan Jubili Perak sempena 25 tahun perubahan unit udara yang akan dianjurkan oleh bahagian udara Jabatan Bomba dan Penerangan Malaysia. Sehingga hari ini kita telah membuat beberapa persiapan, yang ini di mana kita akan mengadakan pertunjukan helikopter dan sudah berlangsung sekarang seperti yang kelihatan. Kita membuat latihan penerbangan helikopter untuk pertunjukan demonstrasi kebombaan dan penyelamatan. Dalam masa yang sama kita akan menyediakan pameran untuk masyarakat setempat melihat pameran berkenaan bahagian udara Jabatan Bomba dan Penerangan Malaysia serta juga pameran berkenaan Jabatan Bomba dan Penerangan Malaysia sendiri. Dalam masa itu kita juga menjemput jabatan-jabatan kerajaan dan juga agensi-agensi swasta untuk terus sama terlibat bagi memeriahkan upacara yang gilang gemilang ini, di mana kita mahu mewawarkan kepada penduduk dan masyarakat setempat tentang kewujudan bahagian udara di Jabatan Bomba dan Penerangan Malaysia. Dan kita akan mengadakan hari terbuka ni bermula 18 sehingga 19 November, bermula jam 8 pagi sehingga 6 petang. Jadi Tuan, mungkin pertunjukan udara mungkin antara yang menjadi tumpuan pengunjung-pengunjung nanti? Ya, seperti yang kita dapat lihat sekarang ni, even semasa kita mengadakan latihan penerbangan helikopter dan juga latihan payung terjun, masyarakat setempat telah pun berkumpul di sekeliling pagar Pangkalan Udara Wilayah Utara. Dan kita menganggarkan di saat kita membuka pintu bagi masyarakat setempat untuk masuk ke dalam bagi melihat dengan lebih dekat aset-aset Jabatan Bomba dan Penerangan Malaysia dari segi aspek udara, aset-aset Jabatan Bomba dan Penerangan Malaysia dari aspek darat serta petugas-petugas yang terlibat dalam Jabatan Bomba. Kita menganggarkan mungkin akan lebih ramai yang akan terlibat untuk masuk ke dalam bagi memeriahkan event kita ini. Tuan, penyertaan pasukan-pasukan bomba adakah dari Pulau Pinang saja ataupun dari seluruh negeri lain juga? Okey, penganjuran bagi perasmian Pangkalan Udara Wilayah Utara dan juga sambutan Jubili Perak ini sebenarnya adalah dianjurkan oleh Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penerangan Malaysia, khususnya bahagian udara. Walau bagaimanapun, kita mendapat kerjasama daripada semua peringkat bahagian dalam jabatan dan juga terutamanya daripada Jabatan Bomba dan Penerangan Malaysia Pulau Pinang. So, semua kita bergabung tenaga mengerah semua pegawai dan aset yang ada bagi menggalakkan semua masyarakat setempat untuk turut hadir, dan kita akan memberi layanan dan persembahan yang terbaik untuk semua orang. Jadi terima kasih Tuan. Jadi tengok rambut saya pun dah kena angin terbang-terbang. Jadi kita pun dapat rasa bahang kehangatannya untuk majlis ini nanti. Jadi esok orang ramai di sekitar Pulau Pinang, khususnya yang berada di Palbatas ini, jangan lupa datang beramai-ramai untuk sama-sama dalam majlis hari terbuka sempena perasmian Pangkalan Udara Wilayah Utara ini. Jadi kita kembali pada rakan kita di studio. Silakan, terima kasih. Terima kasih kepada Sean Mila langsung daripada anda semua dari Pulau Pinang. Dan sekarang saya masih berada di studio Selamat Pagi Malaysia, tapi di perkarangan Wisma Berita. Pada hari ini di perkarangan Wisma Berita, kami bawakan kepada anda semua dan juga pekerja-pekerja RTM ini adalah Karnival Usahawan Komuniti yang dibawakan oleh iGrow. iGrow ini adalah Institut Agro Usahawan yang menyediakan platform latihan kepada usahawan-usahawan untuk berniaga dari aspek pertanian. Dan hari ini saya bersama dengan Encik Nordin Abdul Malik, iaitu pengurusi eksekutif iGrow yang membawakan Karnival Usahawan ke Selamat Pagi Malaysia. Selamat pagi hari ini Tuan. Selamat pagi. Alhamdulillah. Tuan boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan iGrow dan juga apakah latihan-latihan yang disediakan kepada usahawan-usahawan untuk terus membangun dari aspek perniagaan ini? Okey, terima kasih. iGrow ni sebenarnya termasuk dengan RTM bukanlah asing, kerana kita sudah lama bekerjasama dalam membangunkan komuniti usahawan, khususnya dalam security makanan lah. Kalau dulu kita menonjolkan generasi muda di rancangan laman tani dan sebagainya setiap minggu, hari ini kita dah masuk ke segmen-segmen komuniti. Jadi bermakna daripada peringkat sekolah rendah sampailah kepada golongan dewasa, warga emas, semuanya sekarang ini kita gerakkan dalam konteks komuniti, iaitu berkonsepkan security makanan daripada komuniti kepada komuniti pada harga komuniti dan berbaloi untuk komuniti. Jadi hari ini di Wisma Berita RTM, apa yang dibawakan dan siapa mereka ini? Itu yang menariknya. Okey, mereka pada hari ini yang berada di sini, sebenarnya kita sekarang ini hendak memulakan
satu gagasan baru melibatkan semua komuniti seluruh negara, iaitu pasar komuniti. Pasar komuniti. Pasar komuniti ini dia sebenarnya yang ada pada hari ini adalah komuniti-komuniti yang kami telah latih, kami bimbing, kami pantau, dan sampai ke satu tahapnya kita gabungkan mereka pada hari ini dari seluruh negara. Jadi yang ada pada hari ini komuniti yang ada, ya, contohnya komuniti ekonomi sejahtera Rukun Tetangga Pesat Kuala Lumpur, kemudian kita ada Aquagro Johor, seluruh negeri Johor. Kemudian kita ada komuniti security makanan agropreneur kami dari Pahang, Selangor dan juga dari Perak. Jadi sebab itu kalau dulu, ya, kita lebih kepada untuk melahirkan mereka sebagai usahawan tani, tetapi pada hari ini kita gabungkan mereka dengan misi kita adalah untuk menjadikan pasar komuniti ini salah satu daripada medium pasaran, jaringan pemasaran. Kita akan mulakan dulu dengan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Lembah Kelang. Jadi mereka yang sudah dilatih dengan keusahawanan, sudah diberi kemahiran, dan lepas ini akan menjadi usahawan yang akan menggerakkan pasar komuniti seluruh Kuala Lumpur dan Lembah Kelang. Ya, selain daripada produk-produk makanan, air, yang paling penting sebenarnya kalau kita lihat di belakang kami ini adalah buah-buahan tempatan yang masih lagi segar. Dan ini adalah durian ini. Boleh kongsikan sedikit durian yang dibawakan pada untuk karnival pada kali ini. Memang banyak yang kita bawa hari ini, daripada sayur-sayuran fresh dari ladang, kemudian sehinggalah buah-buahan. Yang di sebelah kiri ini adalah buah-buahan dari negeri Perak, sebab sekarang ni Perak dah mula musim durian, ya. Kalau kita boleh tunjukkan sikit ini banyak ni. Jadi yang ini adalah usahawan muda, ya, yang kami masukkan dalam komuniti. Seperti Faiz, Hafizan. Ini semua pakar-pakar kopek durian ni. Kan. Jadi mereka ini sebenarnya ini durian ini adalah lambang identiti Perak, dan diharap juga kita dapat mempromosikan Tahun Melawat Perak yang pada Januari 2024 nak mula, tahun 24. Tapi sekarang kita dah promosikan identiti Perak dengan durian, makanan tradisional dan macam-macam lagi. Okey, kalau kita tengok belakang tu, durian itu panggil kucing tidur. Yang ini ada macam-macam. Banyak. Tengok tu kan, memang sedap. Jadi kalau anda berkesempatan berada di kawasan ini, banyak produk yang boleh dapati di sini. Ada maruku, ada air, ada jeruk, ada dodol asli daripada Melaka. Perak. Daripada Perak. Daripada Perak. Jadi itu adalah produk-produk yang dibawakan untuk karnival usahawan komuniti yang berlangsung di perkarangan Wisma Berita RTM pada hari ini. Baiklah, kita ke seterusnya pada kali ini bersama dengan Raja Sophie dalam studio Selamat Pagi Malaysia untuk slot seterusnya. Sophie, silakan sebelum anda datang ke sini, silakan. Itu dia. Ridwan macam tahu-tahu je, sekejap lagi saya akan sampai tu kan. Seronok kita tengok kemeriahan di luar sana, ada macam-macam. Ada buah durian pun ada, dodol pun ada, macam-macam. Jadi mungkin anda yang berada di sekitar, khususnya pada mereka yang bekerja di RTM, boleh hadirkan diri untuk melihat sendiri buah-buahan tu. Sekejap lagi saya sampai, insya-Allah. Okey, baik, dan seterusnya kita nak bercerita berkenaan dengan Malaysia Tech Olympic 2023 yang akan berlangsung tak lama lagi, dan bersama dengan saya akan memperincikan dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini. Saya kenalkan di sebelah saya iaitu Puan Ruziah Syafiee, merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembudayaan Sains, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan juga ditemani oleh Encik Fuad Rahman, merupakan Pengarah Pusat Sains Negara. Assalamualaikum, Encik Fuad. Okey, baik, dan sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkara ini, sedikit definisi berkenaan dengan Tech Olympic 2023. Puan. Okey. Ya. Sebenarnya Tech Olympic ini adalah pertandingan teknologi. Ya, kalau kita sukan, kita ada SUKMA. Tapi untuk yang dilaksanakan oleh MOSTI untuk tahun kedua, kita dah laksanakan mulai tahun lepas 2022, dan tahun ini adalah tahun kedua. Ia adalah pertandingan berkaitan dengan teknologi yang melibatkan IoT, Internet of Things, AI dan sebagainya. So pertandingan ini kita laksanakan melibatkan pelajar-pelajar berumur 7 tahun sehingga belia umur 30 tahun. Tahun lepas kita telah mencapai lebih kurang 1.2 juta sasaran kita
kita. Dan tahun ini kita setakat sebelum final ni pun kita telah mencecah 1.815 juta penyertaan. Dan program ni kita sebenarnya laksanakan di seluruh Malaysia. Sesuai dengan kita punya tema iaitu luar biasa, inklusif dan global. So kenapa kita sebut begitu? Kerana dalam luar biasa tu kita sebenarnya nak meningkatkan penyertaan pelajar-pelajar dalam bidang STI, sains, teknologi dan inovasi. Dan di samping itu kita juga ada inclusivity. Kita bukan sahaja mengambil pelajar-pelajar dalam bandar. Kita juga melibatkan pelajar-pelajar di luar bandar, yang mana inklusif itu ada menyebabkan keterangkuman. Kita dalam peringkat akhir ni ada 5 buah sekolah daripada yang melibatkan pelajar-pelajar orang asli, orang asal. 2 daripada Sarawak, daripada SK Sungai Tangap dan SK Batuniah. Yang 2 lagi daripada Perak, SK Pus Tenau dan SK Pus Bersih, manakala yang ketiga SK Kampung Layau daripada Johor. So mereka ni sebenarnya telah daripada awal lagi berminat untuk menyertai pertandingan dalam Paralympics ni. So di peringkat global pula, di peringkat pelaksanaan yang telah kita laksanakan di peringkat sekolah, semulai daripada bulan Jun hingga kepada Ogos, dan kita ada peringkat zon 6 zon melibatkan tengah, selatan, utara, Sabah, Sarawak dan juga timur. Yang itu kita juga bawa pemenang-pemenang pertandingan metaverse di peringkat sekolah, yang mana johannya adalah daripada SMK George 5 daripada Negeri Sembilan, dan juga MRSM Bentong yang telah kita hantar kepada pertandingan G-Star di Korea, Busan. Dan mereka sedang bertanding hari ini, 16-17. So hari ini adalah final dia. So kita berharaplah pegawai kita sama-sama doakan pelajar kita akan memenangilah di peringkat antarabangsa itu. That's why kita sebut juga di situ global, peringkat keterangkuman tu. Bukan sekadar ialah pertandingan ini dijalankan di dalam negara saja, malah akan dibawa sehingga ke peringkat antarabangsa. Betul. Okey, dan kita nak fahamkan jugalah Encik Fuad berkenaan dengan terdapat 3 pertandingan yang akan diadakan. Jadi apakah antara pertandingan-pertandingannya? Ya Raja. Kalau kita tengok apa yang Puan Ruziah dah jelaskan tadi, di bawah Malaysia Paralympics sendiri ada 44 buah pertandingan yang berbeza dalam pelbagai sektor dalam bidang STEM. Untuk Pusat Sains Negara, kami menyokong inisiatif kementerian di bawah Malaysia Paralympics. Kita bawakan 3 signature pertandingan kita. Yang pertama adalah robot tempur bergu Malaysia. Yang kedua adalah National Tinkering Challenge ataupun NTC. Dan yang ketiga adalah pertandingan inovasi jet kawalan jauh atau RC jet kebangsaan. Ketiga-tiga pertandingan ini adalah peringkat kebangsaan dan terbuka kepada semua penyertaan seluruh Malaysia. Wah, itu dia menarik ya, tiga-tiga ni. Jadi apa antara keistimewaan setiap pertandingan ini dan juga perbezaannya? Sebelum tu mungkin saya kena sebutkan dulu, because pertandingan Paralimpik ni akan diadakan peringkat akhir pada 19 dan 20 di PICC November Putrajaya ni. Hujung minggu ni lah sebenarnya, minggu depan. So yang itu akan melibatkan 5,000 penyertaan yang bertanding dengan 1,400 pertandingan. Dan yang lain-lain tu kita jemput untuk datang untuk sama-sama meraihkan, dan masuk adalah secara percuma. So maksudnya ahli keluarga, rakan-rakan semua boleh. Memang kita galakkan supaya parents datang sekali supaya mereka boleh lihat bahawa sains itu mudah, sains itu menarik. Kalau kita sebut di Musti itu sains itu seksi, supaya orang lebih minat. Okey, itu dia menarik tu. Okey, dan antara yang lain perbezaannya daripada segi pertandingan-pertandingan itu, apa antara elemen-elemen yang diketengahkan dan juga perbezaannya? Ya Raja, yang pertama, yang paling penting adalah objektif ketiga penganjuran pertandingan ini. Sebenarnya Pusat Sains Negara di bawah Musti kita nak menyediakan platform dan ekosistem yang berterusan kepada pelajar-pelajar kita ni dan juga masyarakat secara umumnya untuk bertanding, berinovasi, mereka cipta dan memudayakan STI itu sendiri melalui elemen pertandingan. Sebab kami percaya melalui elemen pertandingan inilah budaya inovatif itu akan tercipta di kalangan pelajar. Itu objektif pertama. Dan yang kedua adalah untuk kita menyokong dasar sains, teknologi, inovasi negara, disiplin yang telah ditetapkan di bawah kementerian sendiri untuk memudayakan STI di seluruh Malaysia. Perbezaan antara ketiga-tiga pertandingan. Yang pertama, objektif pertandingan ini sendiri berbeza. Kumpulan sasar pun turut berbeza. Saya pergi kepada
National Tinkering Challenge dahulu Raja. Untuk NTC, singkatannya NTC, kita memfokuskan kepada pelajar sekolah rendah untuk tahun 4 dan juga 6, pelajar sekolah menengah daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5, dan juga kita fokuskan juga kepada sekolah berkeperluan khas ataupun pelajar-pelajar OKU ni. Ada kategori untuk mereka juga. Jadi mereka kena berinovasi, menghasilkan, dia kalau yang paling penting elemen tinker itu sendiri. Tinker ni maksudnya apa sahaja elemen reka cipta boleh dibawakan di dalam pertandingan NTC ni. Dan fokus kami pada tahun ini adalah berdasarkan pada SDG, hidupan laut dan juga daratan. Jadi kalau kita tengok penyertaan sehingga sekarang ni ada 248 sekolah telah menyertai. Dan daripada jumlah tersebut 30 pasukan kita telah pilih untuk beraksi pada 1920 ni di pentas final di Taklimpik. Di PICC. Susah juga nak buat pemilihan je. Memang susah. Memang ramai dan kami ada panel juri yang memang berkelayakanlah untuk memilih. Itu pertandingan NTC, National Tinkering Challenge. Kalau saya pergi kepada pertandingan kedua kita, pertandingan inovasi remote control jet ataupun RCjet, singkatannya RCjet kebangsaan. Pertandingan ini lebih memfokuskan kepada teknologi aerodynamic, aerospace dan juga wireless teknologi. Dan kumpulan asas kami adalah sekolah menengah. Sebanyak 40 pasukan akan menyertai peringkat akhir ini nanti. Untuk RCjet kebangsaan, kita akan adakan di dua lokasi berbeza. Yang pertama di PICC itu sendiri dan kedua untuk penerbangan di lapangan, kita akan adakan dengan rakan kolaborasi kami Meranti di Area 57. Jadi ada dua kawasan berbeza. Komuniti sekitar boleh melawat di PICC untuk melihat RCjet ni dan juga untuk melihat pertandingan penerbangan di Area 57. Boleh datang juga? Itu pun boleh datang. Memang terbuka pada semua. Dan saya sentuh pada pertandingan kita yang ketiga, signature pertandingan PSN ni adalah robot tempur bergu Malaysia. Dia panjang sikit nama tempur bergu ni. Dia sebenarnya robot tempur ni kita dah mulakan dah lama dah daripada tahun 2013 lagi. Cuma sebelum ni robot tempur cuma bertanding satu robot dengan satu robot sahaja. Untuk tahun ni keunikannya adalah kita memperkenalkan robot tempur bergu supaya kerjasama antara institusi berbeza ataupun institusi yang sama ni dapat kita terapkan untuk dua robot bertempur dengan dua robot. Cuma yang ini kita fokus kepada golongan belia. Kalau Raja, kalau kita tengok tadi, target grup kita bermula daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan juga pelajar di peringkat universiti ataupun belia ni. Jadi robot tempur Malaysia ni akan bertanding di PICC. Mereka akan buat gegak gempita di PICC nanti. Jadi rugi kalau siapa-siapa tak dapat datang di PICC. Dan lokasinya Puan di PICC pada jam berapa dan 2 hari difahami? Kita akan bermula seawal pukul 8 pagi untuk pendaftaran dan sehingga pukul 5 petang lah. Dan hari pertama tu lebih kepada pertandingan dan ada juga yang mana-mana pertandingan yang telah kita buat kita akan berikan hadiah kepada mereka. Dan untuk hari kedua tu lebih kepada perasmian program kita dan untuk kita memaklumkan keseluruhan lah pemenang mana yang telah pertandingan-pertandingan yang termasuk tadilah yang disebutkan oleh Cik Fuad, RCjet dan NTC dan semuanya lah. So kita sangat mengalu-alukan kehadiran semua terutamanya yang berada di sekitar Putrajaya, Kuala Lumpur, Selangor dan sebagainya untuk mengambil peluang ini mempelajarilah sebanyak sedikit berkenaan dengan sains, teknologi dan inovasi sebab kita ada hands on dan kita ada pameran-pameran, kita ada banyak booth yang akan terlibat yang akan juga mengambil bahagian yang mereka sendiri boleh merasai, bukan sahaja melihat pertandingan tetapi mereka sendiri merasailah untuk sama-sama mencipta robot di situ. Small item yang akan boleh dibina untuk menjadi robot di situ. Menarik maksudnya bukanlah hanya sekadar untuk datang melihat pertandingan saja tapi banyak aktiviti lain juga yang akan diadakan. Di bawah Musti ni kita ada banyak agensi yang terlibat dengan sains. Contohnya macam tadi kita ada the bigger player is Pusat Sains Negara lah dan kemudian kita ada Planetarium Negara. Kita ada juga agensi-agensi lain yang juga menawarkan aktiviti. Contoh kita ada kimia, Jabatan Kimia di bawah kita. Kita ada agensi nuklear kita yang mana mereka boleh mempelajari lah pada waktu itu untuk mengetahui lebih banyak lagi berkenaan dengan sains. Itu dia menarik
Okey. Dan antara yang lain jugalah Puan, kalau kita lihat sekarang ni memang anak-anak kita ataupun generasi sekarang pun memang lebih suka ke arah sains, teknologi sebagainya kan. Jadi objektif utama untuk kita mengadakan pertandingan sebegini adalah sesuainya seiring dengan perkembangan semasa dan juga generasi akan datang. Ya. Sebenarnya ya Raja Sofi, apa yang kita dimaklumkan sekarang ni adalah kekurangan pelajar-pelajar yang mengambil bidang STEM lah ya. Kalau kita lihat kita punya dasar adalah untuk mencapai 40-60 lah 60 dalam bidang sains, teknologi dan inovasi. Walaupun kita baru saja mencapai sekitar 43%, tetapi sebenarnya anak-anak kita ni sangat berminat untuk mempelajari sains, especially yang berkaitan dengan kemahiran. Sebab tu kita lihat walaupun apa yang dibuat di bawah Taklimpik dan Pusat Sains Negara ini lebih berbentuk kepada informal science education, tetapi kita lihat dengan tempoh masa yang agak pendek kita dah dapat penyertaan sebanyak 1.8 juta seluruh. Maksudnya anak-anak kita ni memang sangat berminat sains. Sebab mereka tidak hanya melihat sains ni di dalam makmal, tapi mereka melihat sains ini penciptaan, inovasi sesuai dengan tema dalam Malaysia Madani. Kita ada daya cipta. Itu yang kita nak bangunkan sebenarnya di kalangan anak-anak kita. Dan kalau kita lihat dalam media sosial untuk ID unik saja kita ada 10 juta jangkauan yang melihat apa aktiviti yang dibuat di bawah Malaysia Taklimpik dan juga Minggu Sains Negara sebagai sebahagian daripada program yang dilaksanakan oleh Musti. Ya, kalau kita tengok maksudnya pendedahan itu ada, minat itu pun ada. Jadi insya-Allah makin ramai lagi generasi yang akan datang yang akan menyertai dalam bidang ini khususnya. Okey, sedikit kata-kata daripada Encik Fuad sendiri untuk mengajak orang ramai hadirkan diri untuk melihat sendiri pertandingan yang akan berlangsung tak lama lagi ni. Ya. Okay, baik Raja. Saya seperti juga dengan Puan Ruza amat mengalu-alukan mak ayah bawa anak-anak sendiri untuk datang ke PICC untuk kita melihat mengalami pertandingan kita adakan untuk Malaysia Taklimpik dan juga bersempena dengan Minggu Sains Negara yang kita adakan penutupan pada tarikh yang sama juga 1920 di PICC. Ramai-ramailah kita serbu PICC dan selepas itu terus ke Pusat Sains Negara, Pusat Sains Negara di KL dan juga di Bukit di Alustar. Di Alustar. Ya, itu dia. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya iaitu Puan Ruziah Syafiee merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembudayaan Sains Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Musti dan juga Encik Fuad Rahman merupakan Pengarah Pusat Sains Negara. Terima kasih diucapkan kepada kedua-duanya. Terima kasih juga. Baik, itu dia. Jangan lupa hadirkan diri anda, bawa ahli keluarga anda untuk menonton seni, melihat seni pertandingan yang akan diadakan. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia. Ia mempunyai bulu-bulu halus dan bila matang berwarna oranye kemerahan. Ini dia tak cukup matang lagi. Buah strawberry guava ni boleh dimakan secara segar ataupun tidak? Kalau boleh petik macam ni, makan terus. Boleh ke? Biji buah melinjau. Biji berwarna hitam yang dah cukup masak ranum. Fungsi kita gentil ni adalah untuk melembutkan kulit dan juga isinya. Membuatkan rasanya lebih manis.
Jadi jenama Ion Baik mungkin jenama yang sudah tidak asing di kalangan masyarakat di Malaysia yang sudah pun menyambut ulang tahun yang ke-11 pada tahun ini. Tahniah diucapkan kepada Ion Baik. Jadi hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan Encik Syekh Farouk Syekh Muhammad iaitu pengarah urusan Ion Baik untuk memperincikan lagi sambutan juga kempen-kempen yang akan diadakan sempena dengan ulang tahun yang ke-11. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih. Alhamdulillah. Baiklah. Sempena dengan ulang tahun yang ke-11 Ion Baik, tahniah pertama kali diucapkan. Apakah kempen-kempen yang dijalankan di bawah Ion? Pertama kali saya mengucapkan terima kasihlah kerana menjemput kami pada hari ini. Untuk ulang tahun yang ke-11, kami ada bagi istimewa untuk pelanggan-pelanggan setia kami, iaitu 11 anniversary untuk semua rakan-rakan strategik, untuk semua pelanggan-pelanggan setia, dan yang paling penting juga adalah untuk semua pekerja-pekerja Ion Baik. Apakah keistimewaan kempen sempena dengan ulang tahun yang ke-11 pada kali ini? Untuk tahun ini kami bagi kolaborasi bersama kereta nasional kita iaitu Proton. Hadiah utama iaitu Proton, bukan satu tetapi 3. So hadiah pertama adalah Proton X50 dan hadiah kedua dan ketiga iaitu Proton Saga Premium. Tambahan itu pula secara setiap minggu kita memilih 11 pemenang mingguan. Dan juga barang-barang dalam 70,000 barangan di semua hypermarket kami ada bagi diskaun antara 11 hingga 50%. Dan juga berapa lama tempoh kempen ini akan dijalankan sebenarnya dengan ulang tahun ini? Pada mulanya itu kita bermula daripada 19 Oktober. Sepatutnya akhir sampai besok 18 November. Tetapi disebabkan respon yang amat memberangsangkan, kami ingin extend sampai lanjutan sampai pada minggu depan, iaitu sampai pada minggu bergaji, minggu depan sampai 26 hari bulan. Itu juga bersamaan dengan Orange Day yang kami akan ada di Batu Pahat pada Sabtu minggu depan. Jadi kita nak lanjutkan sampai Ahad minggu depan lah. Jadi antara peraduan yang akan ada ketika kempen ini adalah belanja lebih, menang lebih. Bagaimana untuk menyertai peraduan ini dan apakah syarat-syarat untuk menyertai peraduan ini? Okey, dia punya syarat tu sangat simple, sangat minimum. Hanya perlu berbelanja selama sebanyak RM111. Disebabkan 11 nombor 11 kan. Dia RM111 dan minimum je, jadi bila pelanggan dah belanja hanya perlu WhatsApp resit dan dapat menyertai secara simple lah dengan kita punya agensi. Ya. Bagaimana ini adalah langkah-langkah untuk anda semua kalau ingin menyertai peraduan iaitu belanja lebih, menang lebih dan juga syarat-syarat yang telah pun ditetapkan oleh pihak Ion Baik untuk memenangi mungkin sedikit jumlah keseluruhan hadiah untuk para pemenang berapa? Okey, so total dia dalam 211,000. Hadiah dia adalah 3 kereta yang telah kami cakapkan. Sebanyak itu ada lagi 8 barang-barang elektrik dan juga secara mingguan kita bagi Ion Baik gift card iaitu 11 pemenang setiap minggu. Jadi kempen ini sambutan kempen ataupun peraduan Shop More Win More hampir 4 minggu dan telah pun dijalankan sejak 19 Oktober. Ya, apa lagi yang telah pun dijalankan sepanjang tempoh bermula dengan 19 Oktober 2023? Ada banyak lagi. Bukan sahaja daripada segi diskaun untuk 11 anniversary. Kita juga menyertai jelajah Piala Malaysia dengan FM. Kita juga semalam ada juga di stadium untuk pasukan Harimau Melaya kita. Untuk bertambah itu juga, kita juga ada Orange Day seperti yang kata minggu depan di Batu Pahat. Secara finale dia untuk 11 pemenang ini, 11 ni dia tak tahu siapa yang akan menang nombor 1 atau nombor 11. Jadi kita akan bawa mereka yang bertuah kepada Ion Baik Bukit Rimau di Kota Kemuning pada 3 hari bulan 11, 3 bulan 12 Disember. Di situ baru mereka tahu siapa yang akan menangi kereta atau menangi yang nombor 11. Jadi kalau masyarakat ingin mengetahui maklumat lebih lanjut berkenaan dengan kempen yang diadakan sempena dengan ulang tahun yang ke-11 ini, bagaimana masyarakat boleh mengetahuinya? Okey, kita ada informasi kita di semua social media, di Instagram, Facebook, juga di surat khabar utama dan juga di siaran-siaran media. Jadi mungkin kriteria pemenang ataupun pemilihan pemenang itu bagaimana di pihak Ion Baik? Itu biasanya kami ikut biasa simple sajalah, hanya perlu belanja sama RM111. Daripada situ kita akan menggandakan, maknanya kalau customer tu belanja lebih, dia akan mendapat lebih peluang dia. Sama juga dengan support daripada kami punya rakan-rakan strategik. Ada 130 support rakan strategik. Penyertaan tu akan digandakan. Jadi semua penyertaan ada di TV, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok.
Siapa lagi rakan-rakan strategik bersama dengan Ion Big dalam ulang tahun? Okey, selain daripada Proton, kami punya Felda, kami juga ada Nestle, juga ada 4 adik. Ya. Dan juga mungkin sedikit nasihat yang boleh diberikan kepada masyarakat di luar sana yang ingin bersama-sama menyertai peraduan yang ada sepanjang kempen ulang tahun Ion Big yang ke-11 ini. Okey, harapan kami sebab sekarang ni ekonomi pun kami tahu amat mencabar. Jadi untuk pelanggan-pelanggan setia, kami mengharapkan take advantage atau diskaun yang akan diberikan, promosi. Diskaun ni adalah bukan kecil tapi actually banyak kan, 11% hingga 50%. Dan bila belanja sebanyak RM100 tu, peluang untuk menang tu akan digandakan. Kita pun tahu juga di dalam Kuala Lumpur ni kebanyakannya orang belanja dalam 300-400 satu minggu. Di luar bandar pula dalam RM100 hingga RM200. Kan? Jadi simple, masuk peluang sebanyak minimum dah boleh menyertai peluang untuk menang kereta ataupun barang-barang hadiah yang menarik yang lain. Itu berkaitan dengan peraduan yang dianjurkan oleh Ion Big sepanjang dengan ulang tahun yang ke-11 dan juga diskaun yang diberikan kepada pelanggan-pelanggan yang akan berbelanja di Ion Big. 11% itu banyak. Apakah pecahan barang-barang yang diberikan diskaun dalam tempoh ini? Okey. Pada asasnya barang-barang asas utama seperti beras ataupun yang paling yang dihadirkan kepada komuniti. Keduanya adalah juga barang-barang kita panggil ataupun grocery, kan, barang-barang asas, barang-barang pihak mentah ataupun kita juga ada appliance atau elektronik. Itu pun adalah banyak yang bagi diskaun. Juga barang-barang rumah ataupun DIY dengan barang-barang pet food, itu semua adalah dalam 70,000 barangan, semua dalam diskaun. Mungkin sedikit harapan daripada Encik Syekh Farouk berkenaan dengan ulang tahun Ion Big yang ke-11 pada kali ini untuk penonton Selamat Pagi Malaysia. Okey, untuk saya pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pelanggan-pelanggan setia kami yang dah menyokong Ion Big semenjak 2012. Dan juga semua kepada rakan-rakan strategik kami. Ini adalah semua pembekal sama ada makanan ataupun tidak makanan, kan? Yang paling penting adalah kepada semua pekerja-pekerja Ion Big juga. Ini adalah untuk anda semua. Okey, ada satu lagi video untuk kita siarkan kepada anda semua berkenaan dengan ulang tahun Ion Big yang ke-11. Apapun terima kasih banyak-banyak kepada Encik Syekh Farouk Syekh Muhammad, iaitu pengarah urusan Ion Big, dan juga tahniah diucapkan kepada Ion Big atas ulang tahun yang ke-11. Apa kata kita saksikan videonya sekarang dan selepas itu kita terus sahaja ke Met Malaysia untuk kita meninjau tinjauan cuaca pada hari ini. Kita saksikan dahulu video daripada Ion Big ulang tahun yang ke-11 ini. Sertai peraduan ulang tahun ke-11 Ion Big. Shop more, win more. Dibawakan oleh Proton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada pagi ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Baiklah, seperti yang semua telah pun sedia maklum, amaran hujan berterusan kategori waspada telah pun dikeluarkan bagi negeri-negeri di sekitar pantai timur Semenanjung dan juga bagi bahagian-bahagian di sebelah timur negeri Sabah. Dan melalui imej gema radar semasa ini juga kita dapat lihat hujan lebat kini telah pun mula memasuki ke kawasan-kawasan berkenaan, dan amaran ini sebenarnya dikeluarkan adalah disebabkan oleh monsun timur laut yang kini telah pun mula memasuki rantau negara kita. Dan untuk amaran cuaca waspada tersebut untuk hari ini ianya masih lagi dikekalkan, iaitu bagi negeri Terengganu dan juga untuk kebanyakan jajahan di negeri Kelantan. Amaran ini berterusan sehinggalah esok 18 November. Manakala untuk daerah-daerah di sekitar timur negeri Pahang dan juga di bahagian-bahagian di sebelah
timur negeri Sabah pula, amaran hujan berterusan ini akan berterusan sehinggalah lusa 19 November. Dan bagi orang ramai di sekitar kawasan-kawasan yang bertanda kuning tersebut, amaran hujan lebat ini adalah disebabkan oleh hujan lebat yang dijangka akan berterusan sepanjang tempoh amaran. Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan-kawasan terbabit, khususnya bagi mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir, dinasihatkan supaya berwaspadalah dengan keadaan cuaca tersebut. Dan untuk tinjauan cuaca sebelah petang nanti pula, seperti yang telah pun disebutkan tadi, hujan lebat dijangka akan mula memasuki ke kawasan-kawasan yang telah pun diberi amaran hujan berterusan tadi. Dan oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya berwaspadalah dengan cuaca ini yang boleh menyebabkan angin kencang, banjir, kilat dan juga kerusakan pada struktur yang tidak kukuh. Selain itu, pada waktu petang nanti, ribut petir juga dijangka akan turut berlaku untuk negeri-negeri lain di sekitar semenanjung ini daripada lewat petang sehinggalah ke waktu malam. Baiklah, untuk maklumat semua, amaran hujan yang berterusan tersebut akan dikemaskini dari masa ke semasa di laman-laman sesawang rasmi kami. Jadi, untuk maklumat yang terkini dan juga yang sahih, bolehlah melayari laman-laman sesawang ini. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.
yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Kembali dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia dan sekarang saya berada di Wisma Perkarangan Berita RTM sempena dengan Karnival Usahawan Komuniti dan pastinya pada hari ini digerakkan oleh IGRO iaitu Institut Latihan Agriculture, dan hari ini kita bersama dengan beberapa orang yang menjayakan Karnival Usahawan Komuniti di Wisma Berita RTM ini, dan hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan Encik Muhammad Fazil Haji Abdul Jabbar iaitu pengurusi Koperasi Rukun Tetangga Johor Zon Selatan Berhad. Selamat datang, selamat pagi Malaysia, dan juga terima kasih kerana membawakan produk-produk yang cukup hebat daripada Johor. Dan juga saya bersama dengan Puan Jamilah Abdul Hamid iaitu Setiausaha Rukun Tetangga Kampung Pasir Baharu. Selamat datang, selamat pagi Malaysia, dan juga terima kasih produk-produk makanan yang dibawakan di Wisma Berita pada hari ini. Kita mulakan dengan orang Johor dahululah. Jadi di belakang ini adalah produk-produk di negeri Johor, mungkin boleh kongsikan sedikit peniaga-peniaga dari Johor ini dan juga Karnival Usahawan ini di peringkat negeri Johor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Madani. Alhamdulillah dengan adanya di atas inisiatif pengarah kami Puan Suraya bin Wing, terima kasih kerana beliaulah mempertengahkan kami untuk memperkenalkan Arti Agro Negeri Johor. Alhamdulillah dengan 54 pengusaha-pengusaha di negeri Johor telah berjaya menghasilkan produk yang bermutu tinggi dan juga ke luar negara. Alhamdulillah kami pada hari ini dijemput oleh RTM untuk bersama-sama mempertengahkan produk-produk yang telah kami jayakan, iaitu bentuk mi yang kita hasilkan daripada sayur-sayur, iaitu kita jadikan mi sihat untuk warga negara Malaysia khususnya. Jadi kita dah banyak produk dan end produk yang kita buat yang boleh membantu petani RT untuk memasarkan, untuk melancarkan segala jaringan. Telah kami tubuhkan koperasi sebagai centralized untuk kami menjual kepada keluar negara. Alhamdulillah dengan pada wujudnya rangkaian seperti ini, kami dapat berkumpul dan melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan terbaik. Sekian, terima kasih. Okey, belum lagi terima kasihnya. Okey, apa produk-produk yang dibawakan daripada Johor ke Wisma Perkarangan Berita hari ini? Okey, produk-produk yang kita bawa itu adalah sayuran segar dan juga bahan-bahan yang telah kita proses menjadi end product seperti mi sayur daripada bayam, labu dan juga carrot. Kita perkenalkan ini kita membantu segi pelajar universiti, contohnya untuk mengelakkan mereka makan Maggi yang itu tidak sihat, maka kita gantikan sebagai mi sayur sebagai makanan mi segera. Jadi ini membantu pelajar kita menghadapi perpesaan dan juga segi segi kepintaran otaknya, membina segi pembesaran juga bentuk jati diri untuk insya-Allah dengan segi makanan sihat ini membentuk jati sendiri dan modal insan yang terbaik. Okey, itu dia produk-produk dari negeri Johor yang mana peniaga-peniaga di belakang saya ini adalah hasil usaha kolaborasi antara RT Johor bersama dengan Institut Agro Usahawan. Dan kita bersama dengan Puan Jamilah pada hari ini. Puan Jamilah, apakah produk-produk ini dibawakan oleh rukun tetangga di kawasan Puan Jamilah pada hari ini? Okey, saya pada hari ini mewakili usahawan-usahawan dalam wilayah Persekutuan. Usahawan-usahawan ini dibimbing oleh agro untuk cara memproses dan cara memasak. Dan pada hari ini mereka bawa barang-barang proses mereka yang mana usahawan-usahawan ini adalah terdiri pada usahawan-usahawan KRT dan juga usahawan-usahawan AIM dalam wilayah Persekutuan. Okey, apakah aktiviti-aktiviti yang dijalankan selain daripada menghadiri kursus yang dianjurkan oleh Institut Agro Usahawan untuk membangunkan lagi peniaga-peniaga ini? Saya kira daripada suri rumah kan di sini yang hadir di sinilah pada hari ini. Actually KRT dan juga AIM kami setiap minggu ada mesyuarat untuk usahawan-usahawan yang mana mereka boleh memasarkan produk-produk mereka antara usahawan-usahawan yang mana dalam lembah pantai saja kami memiliki seramai 300 usahawan di bawah AIM dan juga KRT. Mereka ada produk masing-masing yang mana setiap kami mengadakan mesyuarat mereka akan bertukar produk dan
sekarang masalah usahawan-usahawan kami adalah mendapatkan barang mentah. Yang mana sekarang ni sebagaimana kita maklum harganya agak tinggi. Jadi dengan adanya pameran pada hari ini, mereka akan dapat berkolaborasi dengan pembekal-pembekal ni bagi membantu mereka dalam menyediakan barangan proses. Barang-barangan pada hari ini kita jual dengan harga potongan tidak kurang pada 30%. Jadi banyak sebenarnya barang-barang produk makanan. Apakah orang kata highlight yang dibawakan, produk yang dibawakan oleh RT Puan Jamilah? Satu, barang-barang kami ni fresh, homemade. Lepas tu dia satu je, belum ada packaging yang cantik. Kami akan menghadiri lagi kursus-kursus yang akan disediakan oleh Agro dari segi packaging dan pemasaran. Itu dia antara perkembangan peniaga-peniaga kita daripada selatan sampailah ke wilayah persekutuan. Banyak produk-produk yang dibawakan ke Wisma Berita pada hari ini dan insya-Allah sebentar saja lagi kita akan merasa sendiri produk-produk yang dibawakan yang katakan fresh, segar dan juga homemade. Baiklah, sekarang kita akan ke cerita pagi di negeri Sabah. Rakan saya Amran sudah pun bersedia. Ada satu pesta di sana. Amran, silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Untuk cerita pagi, selamat pagi Malaysia. Ketika ini saya berada di perkarangan Klinik Kesihatan Merotai Besar Tawau bagi membawakan cerita pagi mengenai Karnival Sehat Harapan Merotai. Dan bercerita mengenai Karnival Sehat Harapan Merotai ini bersama-sama saya, pengarah penganjur yang juga pengerusi Persatuan Jalinan Kasih Harapan Rakyat Sabah, Cik Semi Liu Samyi. Apa kabar Cik Semi? Kabar baik. Cik Semi, mungkin boleh kongsikan mengenai Karnival Sehat Harapan Merotai yang berlangsung pada pagi ini. Hari ini kita menganjurkan satu karnival yang agak besar ni dekat Merotai. Nama dia Karnival Sehat Harapan Merotai. Nah, kita buat dekat Klinik Kesihatan Merotai di sebelah SK Merotai Besar. Dan tujuan kami mengadakan ini untuk memudahkan penduduk-penduduk kampung khasnya dekat Merotai. Dan kita juga terbuka untuk keseluruhan warga Kelabakan dan Tawau untuk mereka datang untuk merayakan bersama-sama dan juga buat saringan kesihatan secara percuma. Selain pemeriksaan kesihatan, apa lagi program lain yang menarik diadakan sempena Karnival ini? Okey, so kita mempunyai banyak aktiviti-aktiviti dan juga program yang sangat menarik, termasuk dengan persembahan artis tempatan dari Siti Pa dan Felix datang dari jauh ke Merotai untuk menghiburkan warga Merotai kita, dan kita juga mempunyai banyak gerai-gerai jualan. Kita terbuka hanya untuk penjual warga Merotai sahaja, dan kita pun ada banyak agensi-agensi booth kerajaan. Kita pun ada talk dari Kinabalu Pink Ribbons untuk bagi kesedaran berkenaan kanser payudara, dan kita pun ada percuma punya pemeriksaan kesihatan seperti saringan payudara, pemeriksaan gigi, tabung darah, pemeriksaan kadar gula dan tekanan darah. So saya rasa ini sangat-sangat bermanfaat kepada warga Merotai yang mungkin mereka tidak dapat untuk turun ke hospital ataupun klinik sebab disebabkan jauh jarak kan, ataupun mereka tiada masa untuk pergi buat pemeriksaan kesihatan. So inilah peluang dia. Saya sempat meninjau sebentar tadi dan menarik perhatian saya juga. Pada karnival ini juga diadakan jualan rahmah. Ya, so kita pun ada bekerjasama dengan KPDN untuk mengadakan jualan rahmah bersama-sama dengan kita untuk bagi warga Merotai boleh beli barang-barang dapur ataupun barang-barang keperluan secara lebih murah. Yeah. Mungkin selepas ini ada perancangan penganjuran karnival sama dalam masa terdekat atau pada masa akan datang. Okey, so saya punya rancangan pada upcoming punya, memang saya akan teruskan melaksanakan tanggungjawab saya sebagai NGO untuk turun padang buat program ziarah jalinan kasih untuk teruskan bantu golongan yang perlu, dan juga yang terlantar ke ataupun yang sakit, kita mungkin akan teruskan kerjasama
dengan KKM. Okey, dan keduanya saya punya fokus adalah kepada belia yang mungkin saya rasa saya perlu bagi kesedaran kepada mereka, sebab saya rasa belia zaman sekarang ni memang ada tanggungjawab untuk tahu berkenaan kita punya hal-hal sekeliling. So saya akan mengajak mereka untuk join persatuan saya. Bersama-sama kami akan turun padang untuk buat charity, macam itulah. Okey, baik Cik Semi, terima kasih. Saya kira itu sahaja perkongsian cerita pagi dari Sabah mengenai Karnibal Sehat Harapan Merotai yang dirasmikan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk James Ratib. Daripada saya, Amran Raji, kembali ke Angkasa Puri. Ya, baik, terima kasih diucapkan kepada rakan pelapor cerita pagi Sabah daripada Amran sendiri berkongsi bagaimana sebenarnya apa ataupun keadaan yang berlaku di sana ketika ini. Dan seterusnya kita nak beralih kepada topik seterusnya, iaitu kelengkapan tiada musim sejuk mungkin ragut nyawa mereka. Ini antara bantuan-bantuan yang boleh kita sampaikan kepada khususnya kepada 3 negara, iaitu kepada Syria, Yaman dan juga Palestin. Baik, bersama dengan saya akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi. Saya kenalkan iaitu Ustaz Muhammad Hamim Semaon selaku Pegawai Syariah dan Penyelidik Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, kempen musim sejuk 3 negara ini insya-Allah sama-sama kita boleh salurkan bantuan. Alhamdulillah bantuan telah pun sampai di Palestin baru-baru ini, dan juga antara negara yang kita tak nak tinggalkan iaitu Syria dan juga Yaman. Silakan. Terima kasih kepada Puan Raja. Bismillahirrahmanirrahim. Kempen bantuan musim sejuk ke-12 ini sebenarnya 12 itu adalah melambangkan tahun yang ke-12. Dan bila sebut angka 12 ini sebenarnya dia merujuk kepada pergolakan Syria yang telah meninggalkan 1001 krisis yang meruncing. Dan sebenarnya angka 12 ini juga sebenarnya mengingatkan kita bahawa pelarian Syria yang berada di sepadan Turki dan Lebanon itu sebenarnya mereka telah tinggal di kemah selama tempoh 12 tahun. Jadi bayangkan kita kalau di Malaysia ni tinggal di kemah ni dalam program camping, 2-3 hari seronok. Betul. Sebab kita dapat suasana baru, kemudian kita kembali ke rumah. Tetapi mereka ini sudah tinggal di kemah sejak 11 tahun, 12 tahun yang lalu. Allah. Jadi mereka sudah tidak ada rumah dan mereka adalah di antara lebih kurang 5 juta orang yang terpaksa melarikan diri disebabkan peperangan yang berlaku pada 2011. Dan mereka sehingga kinilah hidup dengan memerlukan bantuan berterusan daripada masyarakat antarabangsa. Dan kemah ini dan kita tumpukan di musim sejuk ini kerana di musim sejuk ini ada masalah yang besar berlaku di sana kerana cuaca ekstrim yang sekitar boleh turun sehingga kosong ataupun -1 ataupun 2 ini sebenarnya satu situasi yang sangat membimbangkan mereka. Jadi di Peduli Insan dalam kempen musim sejuk 12 ini kita melancarkan kempen bantuan kemanusiaan kepada 3 buah negara. Selalunya sebelum ni kita tumpu pada Syria, pada tahun ini kita tambah lagi Palestin dan juga Yaman. Jadi di Syria ini antara bentuk bantuan yang kita akan berikan kepada mereka antaranya adalah pakaian yang sesuai di musim sejuk. Okay. Bahan-bahan pemanas untuk alat pemanas seperti minyak diesel, kayu api dan juga bahan makanan. Di sana kita ada dapur, Peduli Insan ada dapur di sana yang besar. Dan saya difahamkan kalau dapur itu boleh berfungsi dengan kapasiti penuh, dia dapat menyediakan sehari dalam 40,000 hidangan. Tapi 40,000 hidangan itu memang banyak, tapi masih sedikit berbanding jutaan rakyat Syria yang menjadi pelarian di perkemahan di sana. Di Palestin seperti yang sedia maklum, serangan bertalu-talu daripada rejim Zionis ini telah menyebabkan 11,000 yang telah gugur syahid, terbunuh dan juga 29,000 yang lain cedera. Jadi mereka, doktor-doktor di sana telah pun bagi amaran bahawa mereka menghadapi satu situasi meruncing iaitu bekalan ubat sudah semakin habis. Ubat-ubat bius juga telah pun hampir habis dan mereka yang cedera ada yang dirawat tanpa bius, ada yang menanti bekalan ubat. Jadi kami di Peduli Insan bersama dengan NGO-NGO lain cubalah untuk berinisiatif mewujudkan ruang-ruang bantuan yang mungkin disalurkan oleh para dermawan kita di Malaysia ini, yang mana kita akan tukarkan segala wang ringgit yang disalurkan itu kepada antaranya bekalan berbentuk perubatan, makanan. Dan hari ini ramai yang telah pun pergi ke
keluar daripada Gaza dan mereka terpaksa untuk tinggal di tempat yang baru dengan saya difahamkan kemah yang tidak cukup untuk mereka diami di musim sejuk. Allah. Jadi kita tadi bawa bincang sejuk di studio, betul. tak tahan lah. Jadi mereka menghadapi mereka, kan? lagi dahsyat lah siang dan malam. Dan di Yaman selain pula fenomenanya, sejak 8 tahun krisis berlaku, jadi mereka mengalami dua perkara yang sangat meruncing, iaitu kebuluran dan juga bekalan air bersih. Okey. Jadi kebuluran ni mereka menghadapi bahan makanan yang sangat meruncing dan juga malfunction, malnutrition. Dan yang paling kita bimbang, makanan dah kurang, bekalan air bersih pun sangat kurang. Jadi kami di Peduli Insan cuba untuk berinisiatif untuk mewujudkan bantuan untuk mewujudkan telaga ataupun mesin tertentu yang boleh menyedut air bersih daripada dalam tanah. Kos sekitar 26,000 untuk satu projek dan boleh membekalkan 600 orang penduduk jika berfungsi dengan kapasiti air yang cukup besar, dan kalaulah itu menjadi kenyataan, maknanya kita telah berjaya memulakan langkah untuk kita memberikan keselesaan untuk rakyat Yaman untuk mereka hidup survive di sana. Ya, insya-Allah. Baik, dan selain itu Ustaz, berkenaan dengan kezaliman yang kini terjadi di Palestin, kan, bagaimana kita tengok serangan bertubi-tubi kepada mereka, dan sebagai masyarakat ataupun tunjukkan solidariti kita kepada Palestin, apa yang boleh kita lakukan bersama-sama? Kita masing-masing manusia mempunyai kapasiti yang berbeza. Kalau ada yang mungkin mampu untuk menyuarakan perkara ini di peringkat antarabangsa, seperti kerajaan, mungkin ahli-ahli politik yang berpengaruh, sebagai rakyat biasa ataupun netizen kalau di media sosial, saya fikir antara perkara yang boleh kita bantu untuk menyatakan, membuktikan kebersamaan kita dengan rakyat di Palestin adalah dengan kita cuba untuk share maklumat yang benar, dan yang mana kita cuba usaha untuk membuang salah faham terhadap isu Palestin ini, supaya rakyat manusia, khususnya warga negara Malaysia, tak kira apa saja agama, mereka memandang isu ini sebagai isu kemanusiaan. Mereka melihat bahawa isu ini sebenarnya adalah isu satu pihak yang cuba merampas rumah pemilik asal. Dan di samping itu juga, bagi sesiapa yang ada lebihan harta, mereka boleh menyumbang. Dan juga satu lagi perkara yang saya fikir ini umat Islam tidak boleh terkecuali adalah yang kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak hafal pun doa qunut nazilah, maka kita boleh berdoa dalam bahasa Melayu. Kita memohon supaya Allah Taala membantu rakan-rakan kita, saudara kita di Palestin, di Gaza sana, dan kita minta supaya Allah hentikan kezaliman yang berlaku, Allah hancurkan orang-orang yang zalim. Betul. Secara berterusan, insya-Allah. Kalaupun kita tak tahu bila benda ini akan berhenti, tapi saya teringat ketika Nabi Musa AS dan Nabi Harun, mereka mendoakan kehancuran Firaun. Allah Taala menyatakan bahawa Allah mengkabulkan doa mereka, tetapi kehancuran Firaun itu berlaku 40 tahun kemudian. Jadi yang penting kita sebagai manusia hamba kepada Allah, kita terus berdoa. Insya-Allah sampai pada masanya kemenangan akan tiba, kezaliman akan hancur insya-Allah. InsyaAllah, pastinya Allah akan memberi pada waktu yang tepat, kan? Allah tak pernah lambat. Betul. Dan tidak akan cepat, maksudnya tepat pada waktu yang sepatutnya, insyaAllah. Dan selain daripada itu juga Ustaz, krisis pelarian Syria, Ustaz, apa lagi antara bantuan yang diutamakan ketika ini? Selain daripada saya sebutkan tadi, pakaian yang sesuai di musim sejuk. Betul. Mungkin dari sudut ada sebahagian yang kemahnya rosak. Sudah bertahun-tahun koyak, runtuh disebabkan salji yang turun. Jadi ini juga kita akan tim kita di lapangan, mereka akan melihat apa bantuan yang boleh disampaikan yang sesuai dengan keperluan yang mendesak di sana. Di samping juga bahan-bahan perubatan juga tidak dikecualikan, kerana kita boleh katakan bahawa di rakyat pelarian Syria di sana, mereka memang tidak mampu mempunyai pekerjaan. Betul. Mereka adalah satu masyarakat yang cukup ramai di sana, dan
masyarakat yang tempatan yang tinggal di sama ada di Turki ataupun di Lebanon itu, mereka tidak mampu untuk menyediakan pekerjaan dengan satu kapasiti yang cukup besar. Cukup besar, betul. Jadi sebab itulah bantuan ini sudah masuk ke tahun ke-12 dan isunya hampir sama. Cuma itulah maknanya saya katakan kalau rakyat Syria diuji sampai 12 tahun menghadapi kehidupan yang serba daif, maka kita sebenarnya di Malaysia secara khususnya diuji untuk kita terus istiqamah untuk solidariti dengan mereka ini. Ya, dan saya fikir insya-Allah dengan berkat kita semua memberikan bantuan secara kolektif kepada Syria, Yaman dan juga Palestin ini, saya yakin bahawa ada keberkatan yang berbalik kepada negara kita insya-Allah. Sebab setiap bantuan yang sampai di tangan mereka, sebahagian besar daripada mereka mendoakan semoga Malaysia selamat. Betul. Semoga Allah memberkati rakyat Malaysia sebab mereka rasa sangat terharu. Ya, jadi doa ini datang daripada orang yang ikhlas, daripada kelompok yang memang sangat terdesak situasinya, dan bukan doa orang cakap dalam bahasa Arab mujamalah, manis mulut. Dan insya-Allah benda ni ada tempias kebaikan dan keberkatan sama ada daripada individu yang menderma ataupun kepada negara kita insya-Allah secara insya-Allah. Bagaimana salurannya, mungkin ada nombor telefon ataupun di manakah tempat mereka menyumbang? Ya. Ustaz. Kita boleh, saya prefer kita tengok kepada website Peduli Insan. Di sana ada perincian bentuk bantuan yang kita boleh salurkan, apa sasaran yang ada di sana, apa perkara-perkara yang disediakan oleh pihak Peduli Insan, dan kita sama ada boleh menggunakan QR code. Ataupun kalau kita rasa tak jelas, kita boleh call kepada staf kami yang sedia menanti, tapi dalam waktu bekerja lah. Betul. Dan juga boleh tengok di Facebook Peduli Insan, sebab kami sentiasa update isu-isu terkini, dan di sana insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan boleh memilih apa pakej bantuan yang dirasakan mampu. Yang penting kita ikhlas. Ya, sedikit. Kalau kita ada harta sedikit, kita sumbang cara sedikit. Betul. Kalau kita ada lebihan, kita bagi secara banyak. Yang penting ikhlas dan halal sumbernya, maka insya-Allah ada keberkatan. InsyaAllah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Muhammad Hamim Semaun, selaku Pegawai Syariah dan Penyelidikan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama, Puan. Moga dimudahkan segala urusan insya-Allah. Jadi insya-Allah ini kesempatan kita untuk berkongsi rezeki kepada mereka. Kita perlu fikirkan keadaan mereka, apakah antara bentuk-bentuk sumbangan yang boleh kita salurkan kepada mereka di sana insya-Allah. Baik, seterusnya kita nak beralih ke cerita pagi Johor. 3 suara di mana untuk kali ini? Semestinya di Johor. Kita bersama dengan Irwin Zaid yang telah pun bersedia untuk berkongsi. Silakan. Baiklah, terima kasih Raja Sufia. Saya kini berada di Pasar Tani Kekal Datin Halimah di Johor Bahru, Johor bagi membawakan perkembangan program 3 Suara di Mana, anjuran Nasional FM dari Kuala Lumpur turun ke Johor Bahru. Dan program ini diadakan di sini bagi mendekati para pendengar secara langsung dengan konsep konti bersiaran secara langsung di lokasi luar selama 4 jam bermula 6 pagi sehingga pukul 10 pagi. Dan ini secara tidak langsung dapat memikat hati para pengunjung untuk mengenali dan mendengar Nasional FM yang turun jauh dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru. Dan untuk itu kita bersama dengan pengurus Nasional FM, Puan Salbiah Sharif. Jadi terima kasih Puan. Jadi Puan boleh ceritakan tentang program pada hari ini? Alhamdulillah, program hari ini mendapat sambutan yang sangat hebat daripada warga Johor. Begitu ramai yang hadir dan kita dapat kerjasama yang baik juga bersama dengan Fama hari ini. Yang mana hari ini merupakan konti penuh. Kita bersiaran dari sini dan juga kita mendapatkan respon maklum balas daripada pendengar-pendengar kita untuk kita lebih mendekati mereka, untuk mereka lebih dekat di hati Nasional FM. Ini merupakan lokasi yang ketiga dan insya-Allah kita akan berterusan bekerjasama dengan Fama dan juga mungkin agensi kerajaan yang lain untuk kita terus mendekati masyarakat secara lebih rapat lagi. Itu yang kita rasakan pada hari ini. Maklum balas daripada pengunjung-pengunjung di sini yang ada yang datang jauh daripada Singapura yang mendengar Nasional FM juga turut datang dan berjumpa dengan 3 suara di sini. Jadi mungkin 3 suara akan berterusan di tempat-tempat yang lain. Syukur alhamdulillah kerjasama yang sangat baik daripada peniaga-peniaga, daripada pengunjung dan juga daripada pendengar Nasional FM itu sendiri. Baik, terima kasih Puan Salbiah. Seterusnya kita bersama dengan Pengarah Kanan Pembangunan Institusi Pasaran Fama, Encik Isa Hamzah. Jadi Encik Isa, jadi boleh ceritakan tentang jualan agro yang dijalankan pada hari ini? Okey, terima kasih kepada RTM iaitu Nasional FM yang
hadir bersama-sama mendekati pengunjung-pengunjung kita di Pasar Tani Kekal Datin Halimah, Johor Bahru. Hari ini kita bersiaran bersama-sama dengan 3 suara. Sambil itu kami di Fama buat jualan agro madani. Agro madani ini di mana barangan dia, barangan-barangan keperluan, barang-barang basah dengan penjimatan 10 hingga 30% berbanding dengan harga di pasaran tempatan. Dan juga kami selain di Datin Halimah ni, sebanyak 3,700 lokasi-lokasi lain yang dijalankan, iaitu di Agro Bazar Kedah Rakyat, Agro Bazar Rakyat, di Pasar Tani dan juga di Pasar Tani Kekal. InsyaAllah seperti mana kolaborasi yang dengan RTM ni, kita akan teruskan lagi. Tunggu ada beberapa tempat yang akan kami buat lagi untuk mendekati rakyat, memberi perkhidmatan di mana barangan tadi mestilah barangan yang segar, bermutu dan juga harga yang berpatutan. Baik, terima kasih Encik Isa atas perkongsian maklumat tadi. Sekian laporan saya dari Johor Bahru, Johor. Kita kembali semula ke studio Selamat Pagi Malaysia bersama Raja Sufia dan Ridwan. Silakan. Terima kasih banyak-banyak Erwin cerita pagi di negeri Johor bersempena dengan 3 suara berada di Johor dan 3 suara National FM ini akan berada di setiap lokasi berbeza setiap bulan. Betul. Kita bersama Kehebatan dengan National FM. Betul. Nazri kita bersama dengan DJ Sonic dan juga Dia. Okey, cerita tentang Johor juga akan diadakan Festival Anak Seni Johor pada 16 hingga 18 November 2023 bertempat di Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar. Ya, betul. Dan kita bersama dengan, saya kenalkan di sebelah saya iaitu Puan Sarina Taslim, merupakan Bendahari Kehormat Majlis Kebudayaan Negeri Johor dan juga ditemani oleh Puan Nur Alisa Abdul Rahman, merupakan Penolong Pengarah Bahagian Pemuziuman Yayasan Warisan Johor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Kita nak mulakan dengan Tamasya Rio dulu. Jadi sebagai permulaannya, bilakah ia akan dilangsungkan? Difahamkan adakah ia akan dijalankan secara serentak? Macam mana? Puan. Betul. Okey, Puan Alisa dulu. Silakan. Okay, terima kasih Raja. Okay, untuk makluman, Tamasya Rio ini berlangsung daripada 16 iaitu semalam sehingga 19 hari bulan ni lah. Yang mana program ni adalah satu program education dan juga entertainment. So kalau orang tanya kenapa Rio dan kenapa 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 so tu adalah trademark ataupun trending lah orang Johor. Kalau tak ada kat belakang tu macam tak kena. Tak kena kan, dia mesti kena ada kat belakang. Tapi sebenarnya kita nak memperkenalkan program ni adalah program Johor dan juga itu sendiri memberi maksud education kick off sebenarnya. Ada kita maksud. kita memberi apa orang kata sentuhan-sentuhan ilmiah walaupun dalam bentuk entertainment. Macam tu. Okey. Jadi Festival Anak Seni Johor 2023 ini banyak pengisiannya, nyanyian lagu asli 2023 dan pelbagai lagi. Mungkin boleh perincikan lagi, Puan? Okey, terima kasih dan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia terutama sekali kerana menjemput kami berdua. Jadi untuk Festival Anak Seni Johor, dia akan berlangsung daripada 16 hingga 18 November. Semalam sudah bermula lah sebenarnya. Jadi antara pengisian dia adalah pertandingan-pertandingan. Terdapat 13 total pertandingan keseluruhan sebenarnya. Dan di antara pertandingan yang telah bermula semalam adalah pertandingan tarian iaitu rentak tari dan juga pertandingan untuk tarian Cina dan India dan juga kita ada juga pertandingan jahitan tulang belut Johor dengan baju kurungnya. Okey, jadi semalam juga ada pertandingan nyanyian lagu Melayu asli yang mana kita bawa 10 finalis penyanyi pada malam tadi. Jadi ini adalah di antara hasrat kerajaan negeri melalui Majlis Kebudayaan Negeri Johor bersama dengan Yayasan Warisan Johor dan juga bersempena Asian Pacific Climate Week yang sedang bersidang, persidangan antarabangsa yang berlaku di Persada pada minggu ini. Okey, untuk Tamasya Rio jadi Puan mungkin boleh kongsikan lagi apalah antara perinciannya, mungkin aktiviti-aktiviti yang akan diadakan dan juga perbezaannya berbanding dengan satu lagi Festival Anak Seni Johor tadi kan? Okey, untuk makluman Tamasya Rio ini kita ada mengumpulkan beberapa aktiviti. Pertamanya adalah Jayawara Warisan, rekayasa kreatif yang mana untuk Jayawara ni adalah pameran daripada agensi-agensi kerajaan yang mana mereka sendiri akan membuat demonstrasi kepada semua pengunjung dan juga kita memberikan kelas
kepada pengunjung untuk join, dan kelas ni akan dapat sijil. Selain daripada itu, kita juga menganjurkan kursus, yang mana kursus ni adalah kursus jangka pendek selama 2 hari. Dan dalam dia ada pelbagai aktiviti seperti contohnya lah, kita ada kelas melukis di atas batu, kelas mini arkeologi, kelas orang kata uli-uli boleh jadi objek-objek warisan seperti makanan-makanan tradisional. So memang agak seronok. Kemudian kita juga ada kelab kopi egg. So kelab kopi egg ni sebenarnya macam kita memperkenalkan makanan-makanan ataupun dessert yang ada dekat negeri Johor. So contohnya mungkin orang tak pernah dengar kuih tutuli. Mungkin tak pernah dengar. Betul. Menu-menu macam itulah kita cuba perkenalkan kepada masyarakat untuk mereka lebih mengetahui apakah makanan-makanan yang ada di negeri Johor itu sendiri. Selain adalah kita ada macam kuih penderam, bubur somsom, macam mana marisan yang lain. Dan selain itu kita juga ada pertandingan macam pertandingan ukiran, pertandingan mewarna kanak-kanak, dan juga pelbagai lagi lah aktiviti yang sangat menarik, dan kita berharap pengunjung memang kena datang. Apa cara kemuncak untuk karnival pada kali ini, dan pastinya macam Johor, orang sentiasa rapat dengan Zapin kan? Ya. Adakah Zapin merupakan acara kemuncaknya nanti? Zapin itu kita adakan pada pertandingan tarian lah. Semalam telah berlaku rentak tari, dan of course kita bawa untuk tarian Zapin, Inang dan juga joget. Dan untuk kemuncaknya adalah pada malam ini sebenarnya. Jadi kita alu-alukan orang ramai untuk hadir kerana terdapat konsert Sezaman Tanah Jauhar yang mana kita bawa artis-artis tempatan, iaitu di antaranya anak-anak seni Johor, Haziq, Rosby, dan juga ada artis otai-otai kita iaitu Kalsum Kadir, Malik Zabarjan, dan juga daripada artis-artis lain jugalah yang akan menampilkan beberapa lagu yang menggambarkan bagaimanakah Majlis Kebudayaan Negeri Johor itu bergerak daripada awal sehingga kini sebenarnya. Jadi kita sangat alu-alukan pada hari ini sebenarnya, awal pagi tadi telah bermula dengan senaman J-Aerobic. Kita ada J-Aerobic di Johor sebenarnya, iaitu ada elemen tarian Zapin di situ dan juga Tai Chi serta tarian Salambam. Jadi kita gabungkan ketiga-tiga kaum utama di Malaysia. Dan juga pada hari ini berlaku pertandingan kompang melibatkan 20 kumpulan kompang di seluruh daerah. Jadi kalau dikatakan tadi apa perbezaan di Yayasan Warisan Johor dan juga Majlis Kebudayaan Negeri Johor, Majlis Kebudayaan Negeri Johor kita mengumpulkan penggiat-penggiat seni, badan-badan bukan kerajaan di seluruh negeri Johor, yang mana semuanya akan berkampung di Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar. Jadi kita meraihkan mereka ni setelah sekian lama dengan pandemik dan sebagainya. Jadi mereka ni boleh berkarya di atas platform ini, dan mana kita menawarkan pelbagai hadiah wang tunai kepada setiap peserta-peserta. Dan setiap peserta ini yang menyertai festival anak seni ini adalah hampir lebih kurang 1,300 peserta. Wah, ramai. Untuk kompang sahaja pagi ini terdapat 240 orang yang sedang berlangsung kini di Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar. Dan malam ini juga kita ada pertandingan baskes. Ini antaranya lah untuk artis-artis yang akan terlibat pada malam ini yang saya katakan tadi. Antaranya adalah Haziq, kemudian Kalsum Kadir dan juga Malik Zabarjan dan ramai lagi sebenarnya. Jadi kita alu-alukan untuk semua rakyat dan bangsa Johor di sekitar Johor Bahru dan juga di negeri Johor, yang mana boleh hadir daripada daerah-daerah dan even daripada luar Johor juga kita alu-alukan ke Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar untuk bersama-sama kami memeriahkan bersama-sama dengan penggiat-penggiat seni tempatan negeri Johor. Konsert bermula pada jam berapa? Untuk konsert pada malam ini bermula pada pukul 8.30 malam. Okey. Jadi sepanjang hari ini pada awal pagi tadi 7.30 pagi sebenarnya sudah bermula program, dan untuk pertandingan kompang sedang berlangsung sehingga ke tengah hari ini. Dan pertandingan betul. Pertandingan basking akan berlangsung pada malam ini juga pada pukul 8.30 malam. Terdapat beberapa tempatlah di dalam kompleks itu, iaitu Laman Seni Warisan, Dewan Utama, dan untuk program yang Rio 8 ni akan berlangsung di hadapan Galeri Tenun. Maksudnya di lokasi yang sama? Semua di lokasi yang sama sebenarnya. Jadi senanglah kan boleh datang satu tempat setempat je kan. Betul. Senang Betul. Jadi mungkin Puan boleh wawarkan sekali lagi kepada para penonton untuk hadirkan diri hari ini dan juga sehingga 18 November nanti.
Jadi kami berdua mengalalukan seluruh rakyat Johor, bukan sahaja negeri Johor dan juga negeri lain yang berpeluang pada hujung minggu ini untuk hadir ke Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar, dan terdapat juga kenderaan yang disediakan daripada Arena Lakin ke Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar sekiranya terdapat kesesakan di kawasan tersebut. Jadi kita berharap supaya program dan festival ini dapat dimeriahkan dengan kehadiran semua rakyat dan negeri Johor daripada negeri Johor ini. Itu dia, kalau anda berminat untuk datang ke negeri Johor, jangan lupa untuk singgah karnival seni di negeri Johor. Juga ada karnival Rio Act betul. di sana, dan juga pelbagai aktiviti menarik telah pun disediakan untuk anda semua. Terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamunya. Terima kasih kepada Puan Sarina Taslim, iaitu Bendahari Kehormat Majlis Kebudayaan Negeri Johor, dan juga terima kasih kepada Puan Nur Alisa Abdul Rahman, Penolong Pengarah Bahagian Pemuziuman Yayasan Warisan Johor. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi anda yang berkesempatan boleh hadirkan diri anda, bawa ahli keluarga, boleh nak healing pun boleh, sebab kita ada coffee dan healing juga tu. Ya, betul. Itu trend sekarang. Okey, kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Jangan lupa saksikan Borak Legend bersama dengan saya Saleh Yaakob di TV2. Jangan. Sama. Betul ke ni? Awak yakin ke? Mana awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis Fina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Kanta 744 setiap hari. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Seawal jam 8 pagi tadi, kami berikan kepada anda semua pelbagai berita menarik dan juga yang terkini yang kami bawakan kepada anda langsung dari studio Selamat Pagi Malaysia. Ya, betul. Terima kasih juga diucapkan kepada anda juga yang setia bersama kami daripada seawal jam 8 pagi sehingga jam 10 pagi. Banyak perkongsian menarik yang kami sajikan kepada anda. Jangan lupa gunakan kesempatan yang baik pada hari Jumaat ini untuk sama-sama kita bacakan surah Al-Kahfi dan juga untuk sama-sama kita memperbanyakkan doa dan juga zikir kepada Allah SWT agar Allah memudahkan urusan kita dan juga saudara mara kita yang berada di Palestin, khususnya yang berada di Gaza. Jadi kita doakan sama-sama supaya saudara-saudara kita berjaya untuk terus berjuang di sana, dan kita di Malaysia pastinya sentiasa mendoakan sahabat kita, adik-beradik kita, kakak kita yang kita rasakan mereka sedang berjuang di sana. Kita sedekahkan semangat kita untuk sama-sama berjuang di bumi Palestin. InsyaAllah. Dan antara yang lain juga, jangan lupa untuk saksikan kami esok bersama dengan rakan-rakan pengacara yang lain, dan insyaAllah kita akan bersiaran pada waktu yang sama juga dan bersama dengan rakan-rakan pengacara yang lain. Dan anda boleh menonton kami di saluran berita RTM, di RTM Klik untuk memudahkan anda. Mungkin ada yang tak sempat nak tengok kan, di RTM Klik pun ada pilihan. Dan juga jangan lupa untuk juga saksikan kami sekarang. Kita bersiaran juga di TikTok, di Facebook juga. Terima kasih kepada anda. Seperti mana yang selalu kami sebutkan, apa yang kami kongsikan pada hari ini, segala yang baik itu simpan dalam hati dan juga sentiasa amalkan. Betul, insyaAllah segala yang baik itu daripada Allah SWT. Yang buruk itu pastinya daripada kami sendiri. Sekian daripada saya, Raja Sufia Raja Arif. Saya Ridwan Mustafa. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nanti. Bye. Seperti penawar ceria di udara, janji biarlah bersama sehidup semati, sebab cinta sentiasa. Alas ewa-ewa nak gembirakan hati, luka-luka selisih semua usah bawa mati. Tak gelak ketawa, berhibur dan menari, suasana berwarna-warni. Sandari sebelum pandai berlari, bila dewasa nanti jangan berani main api. Hadiahkan mawar bukan sekali duri, semua pasti sentosa, lestari dan harmoni. Latali, latali, latali tanggung, siapa ganjil keluar rasa lega jantung. Lai-lai di tamplung, one to soon, lepas undi keluar jawaban tak tergantung.
rasa lega jantung. Lain-lain ditamplung, one to sum. Lepas undi keluar jawaban tak tergantung. Rasakan dunia.